Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton, kawan-kawan, rakan-rakan, guru-guru yang berada pada malam ini menonton MCO Talk pada malam ini, iaitu MCO Talk kita pada malam ini adalah siri yang ketujuh, Pejam Celik. Dah siri yang ketujuh dah. MCO bermula dengan satu idea suka-suka saja sebenarnya, tapi alhamdulillah sambutan yang saya dapat pun amat menggalakkan, kerjasama yang saya terima juga amat menggalakkan. Jadi di sinilah kita pada malam ini sampailah siri yang ketujuh untuk MCO Talk yang bermula pada bulan puasa yang lalu. Jadi pada para penonton semua, pada malam ini kita ada satu kelainan, keunikan sebenarnya. Sebabnya pada malam ini saya membawakan seorang penulis buku. Dia kerja utamanya adalah sebagai seorang guru, tetapi baru-baru ini, iaitu pada minggu lepas, beliau telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Anekdot Penjelajahan di Ruang Angkasa Pendidikan Satu Bumi. Ini bukunya. Okay, boleh nampak semua? Okay, inilah buku. Promo ni, memang promo. Saya cakap terus terang, saya promo buku ni. Dan buku ini ditulis oleh seorang guru bahasa Inggeris, rakan perjuangan saya sebenarnya di SK Bandar Anggerik. Bersama-sama dulu di SK Bandar Anggerik. Sebagai rakan sekerja, dan walaupun beliau ni telah berpindah sebenarnya, tetapi masih lagi kekal berhubung melalui media sosial dan juga bertanya khabar. Kebetulan semalam sebenarnya penulis ini, gerakan saya ini hadir ke Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, iaitu sekolah saya, untuk mempromosikan bukunya. Dan alhamdulillah saya dengar, saya dimaklumkan sambutan amat menggalakkan, terutamanya daripada rakan-rakan guru dan juga yang berada di SK Bandar Anggerik dan juga di luar lah. Jadi pada malam ini saya bawakan secara khas. Saya adalah orang pertama yang diberi peluang untuk mempromosikan buku ini sebenarnya. Malam ni kita nak jemput dia, dah berada di atas talian, cuma belum saya paparkan wajahnya yang kacak tu lagi. Belum lagi saya paparkan. Ya, jadi tetamu ini sangat dikenali di SK Bandar Anggerik dan juga kawasan sekitar, serta di media sosial kerana dia terkenal dengan penulisan-penulisan yang menyentuh hati, menyentuh perasaan, menyentuh minda, akal, fikiran guru, ibu bapa, kanak-kanak dan juga masyarakat di luar. Kalau sesiapa yang mengikuti tulisan beliau di laman Facebook, maknanya mengenali dia lah sebagai seorang penulis yang sangat-sangat baik dalam menyentuh hal-hal isu pendidikan, isu semasa juga, dan juga memberikan banyak manfaat melalui tulisannya kepada masyarakat di luar. Baiklah, saya tak nak buang masa, saya tak nak kenalkan dia, saya akan beri peluang kepada dia untuk memperkenalkan diri kepada penonton pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya bawakan penulis buku Satu Bumi, iaitu Cikgu Asmadi Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Asmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Aduh, apa ni? Teruja ni sebenarnya. Dulu kita sama-sama teruja. Dulu kita satu sekolah berdekatan. Sekarang ni dah tak bersua lagi di sekolah, dah berpindah pun ke daerah yang berlainan ni. Jadi dia ada satu sebab utama teruja. Sebabnya yang pertama, semalam dimaklumkan Cikgu Asmadi berada di sini. Tapi saya tak ada sebab work from home. Jadi terlepas
peluang nak berjumpa bertentang mata, tapi alhamdulillah malam ni kita berjumpa di satu platform yang berlainan, tetapi boleh dikatakan kita akan berkongsi hal yang sama sebenarnya untuk malam ini. Dan yang paling penting sekali ialah kita nak berbicara, berkongsi tentang buku Satu Bumi yang diterbitkan oleh Cikgu Asmadi Samad. Ya, itu dia penulis dia yang baru saja diterbitkan pada minggu lepas. Okey, tapi sebelum saya beri peluang kepada Cikgu Asmadi Samad ni, dia kalau bagi peluang bercakap, memang satu hari pun dia akan bercakap. Jadi sebelum dia bercakap, saya nak beri makluman dulu. Yang pertamanya, buku ini adalah hasil karya sulung Cikgu Asmadi Samad, yang berharga RM25, ringgit Malaysia RM25 untuk Semenanjung Malaysia dan RM28 untuk Sabah dan Sarawak. Kepada sesiapa yang berminat, tunggu sehingga akhir kerana saya akan tuliskan, saya akan berikan bagaimana cara untuk mendapatkan buku ini. Okey. Dan yang kedua, sekiranya penonton, cikgu-cikgu, ibu bapa ada soalan untuk malam ini. Saya dah cakap dah dengan Cikgu Asmadi Samad, soalan malam ni memang rasanya banyak. Belum bersiaran lagi saya dah ada 2 soalan sebenarnya. Belum bersiaran dah 2 soalan. InsyaAllah nanti kalau ada soalan. Okay. Jadi bersedia Jadi boleh tuliskan soalan ataupun komen anda di bahagian komen di bawah tu, dan kemudian kita akan adakan sesi Q&A lah Q&A. Mana yang ada soalan tu kita akan cuba bincang dan jawab. Okey. Jadi tanpa membuang masa Cikgu Asmadi, biasanya MCO Talk ni bersiaran lebih kurang dalam 50 minit ke 1 jam. Tapi saya dapat rasakan pada malam ni mungkin akan melebihi daripada kebiasaannya. Tapi tak apa. Sebab kita punya bahan ini ataupun perbincangan kita satu benda yang bagus, yang ilmiah. Semoga apa perbincangan ni dapat manfaat lah pada penonton kita. Jadi untuk para penonton, untuk para penonton yang tidak mengenali penulis kita pada malam ini, inilah orangnya, kacak orangnya, memang sentiasa kacak macam ni. Dari dulu saya kenal sampailah sekarang. Berjuang di sekolah, bahagian kluster ke, pergi lawat mana-mana, beginilah orangnya. Tapi insyaAllah dengan sesi yang diberi ni, kita akan lebih mengenali Cikgu Asmadi Samad. Jadi Madi, bagi Madi lah Boleh Okey. Bagi Madi. Okey. Madi, kenalkan diri sikit lah Madi untuk penonton yang mungkin yang baru kenal, mungkin background education background, bagaimana sekolah di mana mengajar dan apa-apa yang perlulah untuk penonton kita pada malam ni. Silakan. Okey, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nampak Zara kat belakang tu, rindu Zara dengan Umar. Tak apa, memang biar dulu. Alright, first of all terima kasih Teacher Azrul Sama-sama. sudi menyediakan pentas ini untuk kita bersembang dan berbincang sambil-sambil kita berdiskusi tentang hal anak-anak kita. Sesekali-sekala kita menyentuh juga tentang buku Satu Bumi yang merupakan sebenarnya bukan hasil daripada kerja tangan saya seorang lah. Tetapi ada banyak watak-watak yang terlibat, ada banyak bantuan, bimbingan, sokongan, sparring partner yang berada bersama-sama dengan saya sepanjang karya-karya dalam buku itu ditulis. Untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan kita malam ni, saya perkenalkan diri saya Asmadi bin Abdul Samad. Memang biasa kawan-kawan panggil Madi. Dalam Facebook nama Cikgu Asmadi Samad. Sekarang ni mengajar di Sekolah Kebangsaan Jaya Setia, Bestari Jaya. Nama lama dia Batang Berjuntai. Ya, betul. So sampai hari ni orang-orang situ masih lagi panggil Pekan Juntai. Jaya ni tak berapa glamour sangatlah. Sebenarnya kalau sebut Bestari Jaya mungkin dia orang tak berapa respon sangat lah kot. Juntai. Okey, Juntai. Okey. Satu pengalaman baru sebenarnya di Sekolah Kebangsaan Jaya Setia sebab memang sekolah tu di tengah-tengah kampung Jaya Setia. So semua budak-budak kampung di situ bersekolah di situ dan sekolah tu dah lama.
memang generasi ayah-ayah mereka sebenarnya adalah murid di sekolah tu juga. Okay, dan saya berasal daripada Pahang, anak jati Kuala Lipis Pahang. Ini mesti kawan Siti Nurhaliza ni, Datuk Siti. Membesar di sana dan juga tapi banyak juga kembara keluar lah, belajar masuk sekolah asrama sebagainya kan. Dan sekarang ni mencari rezeki di bumi Selangor lah. Sebagai guru 14 tahun, 9 ke 10 tahun berada di SK Bandar Anggerik, di tahun mengajar di tahun 1 di SK Bandar Anggerik, kemudian baru 2 tahun lepas berpindah dengan berat hatinya daripada SK Bandar Anggerik. Ya, betul. Orang kata tempat jatuh lagi kan dikenang. Kan? Ini Betul. Tempat kita berkongsi ketawa, berkongsi tangis, berkongsi serba-serbi ni orang kata. Mau sesi air mata ni lagi ni. Jadi serba sedikit ya betul, terima kasih. Serba sedikit tentang Cikgu Asmadi Samad, iaitu penulis buku kita pada malam ini. Sebenarnya ya betul apa yang Cikgu Asmadi cakapkan itu. Kami sebenarnya dah lama kenal. Ramai juga sebenarnya daripada warga SK Bandar Anggerik yang menonton. Saya dapat saksikan komen-komen dah mulai masuk. Okey, tapi tak apalah. Kita biarkan dulu mereka menonton. Okey. Jadi kita nak masuk terus kepada buku ni, iaitu penjelajahan anekdot penjelajahan di ruang angkasa pendidikan. Satu Bumi. Jadi soalan kita yang pertama untuk masuk ke dalam buku ini, ada lebih kurang 2 orang yang saya dengar bertanya, kenapa tajuk buku ini ialah Satu Bumi? Apa itu Satu Bumi? Ramai yang tertanya-tanya. Satu Bumi itu apa? Ya, kita tahu bumi itu memang satu, tapi mesti ada maksud yang tersirat. Apa itu Satu Bumi? Kalau boleh Cikgu Asmadi terangkan. Kenapa dipilih tajuknya Satu Bumi? Kenapa Satu Bumi? Ya. Sebab Satu Bumi ni sebenarnya nama kelas di SK Bandar Anggerik suatu ketika dahulu. Saya abadikan nama kelas Satu Bumi ni menjadi tajuk buku tu sebab Satu Bumi ni memberi impak yang sangat besar pada diri saya sebagai seorang guru. Dan Satu Bumi ni juga, dalam Satu Bumi ni sebenarnya saya kadang-kadang bila saya muhasabah balik diri saya rasa saya lebih banyak belajar berbanding dengan murid-murid dalam kelas Satu Bumi tu. Maksudnya saya lagi banyak belajar daripada diorang berbanding diorang belajar daripada saya. Satu Bumi ni sebenarnya sebelum ni dekat Bandar Anggerik dia adalah kelas-kelas yang menghimpunkan kanak-kanak ataupun murid-murid yang masih belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Dan biasalah budak-budak macam ni kebiasaannya akan orang-orang pun akan cakap kelas belakang, anak-anak yang ketinggalan. Yes. Tapi pada ketika saya bersama dengan anak-anak Satu Bumi ni, saya tidak rasa mereka ini begitu. Saya sendiri mengaku sebelum saya mendekati anak-anak kelas Satu Bumi ini, saya bukanlah seorang guru yang orang kata kreatif ataupun punya kehendak yang tinggi untuk kenal dan teroka anak-anak ni dengan sebetul-betulnya. Garang juga dulu sebenarnya. Rotan tu biasa. Rotan, marah tu biasa. Tapi apabila kita mula mengenali anak-anak ini, kita tengok latar belakang dia dan kita betul-betul faham apa yang sebenarnya mereka lalui, pada ketika itu persepsi kita terhadap mereka berubah. Sebab itu kalau perasan sebenarnya sengaja cover buku tu pun saya pilih dengan gambar angkasa, ada gambar UFO dan sebagainya kan. Menarik, betul. Orang lain melihat kelas ini sebagai kelas yang ketinggalan. Tetapi saya percaya bahawa ini ada satu potensi yang sangat-sangat besar yang kalau kita fokus dan kalau kita angkat betul-betul, ramai orang boleh dapat manfaat dan dapat belajar daripada mereka. Sungguh pun orang lain melihat kelas
anak-anak didik dalam kelas satu bumi ni ada 1001 kelemahan. Tetapi apabila kita betul-betul buka mata hati kita, buka mata akal kita, kita akan tengok bahawa kelemahan itu sebenarnya adalah peluang yang boleh kita gunakan untuk membangunkan anak-anak dalam kelas satu bumi. So itulah kenapa satu bumi itu dipilih menjadi tajuk. Sebab saya rasa ia cukup istimewa. Istimewa. Betul. Sebenarnya saya juga setuju dengan pandangan Cikgu Asmadi Samad sebab saya juga bermula agak lewat mengajar tahap 1. Lebih kurang bila ke Bandar Anggerik baru masuk ke tahap 1. Dan sebenarnya saya juga pernah mengajar kelas bumi, kelas beliau kata kelas yang belakang, dan selain daripada kita mereka belajar dengan kita sebagai guru, kita juga sebenarnya banyak belajar dengan murid-murid yang kelas 1 bumi ataupun kelas belakang. Dan memang saya boleh katakan dari segi pedagogi pendidikan saya itu lebih banyak saya praktikkan, gunakan bila bersama dengan kelas 1 bumi ataupun kelas yang belakang, kan? Betul kan? Okey, tak apa, saya tak nak cerita macam saya pula buku saya. Saya cakap saya ulas sikit-sikit je. Okay? Ni bukan buku saya, ni buku Satu Bumi, penulisnya oleh Cikgu Asmadi Samad. Jadi untuk setiap buku, setiap penulis yang ada di luar sana di dunia ini mesti ada inspirasinya. Mesti dah tercetusnya inspirasi untuk menulis buku tu. Jadi untuk buku Satu Bumi ataupun untuk Cikgu Asmadi sendiri, dari mana datangnya inspirasi untuk menulis buku Satu Bumi ini? Dari mana tercetusnya, bila ke bermulanya tercetus inspirasi untuk menulis buku Satu Bumi? Ada dua benda, dua perkara yang jadi inspirasi besar saya untuk menulis buku Dua Bumi ni sebenarnya. Yang pertama, bila saya tengok, mula-mula saya masuk ke Bandar Anggerik, saya tengok cikgu-cikgu senior yang waktu tu mengajar anak-anak tahun 1 ni. Saya tengok dia orang ni macam dari satu sudut saya fikir dari mana datangnya ketahanan, kesabaran dan juga orang kata kekuatan dia orang ni untuk menghadapi anak-anak yang macam tu pada ketika itu. Ada beberapa nama yang saya rasa dekat Bandar Anggerik itu yang saya cukup kagum lah sepanjang bolehlah disebutkan siapa orang-orangnya yang menjadi mentor atau inspirasi yang mengajar tahun 1 pada waktu saya mula-mula masuk ke Bandar Anggerik itu, Kak Nik Zanina, Sheila, Nur Azwan, ni yang geng-geng satu ni, Zaimila, pada ketika itu. Kemudian bila transisi ke petang, kita tengok cikgu-cikgu lama-lama ni. Cikgu-cikgu lama yang orang kata dah umur dah nak pencen dah tapi masih lagi committed dengan anak-anak tahun 1 ni. Macam contoh Kak Asna, Kak Norizan. Kak Norizan, betul. Kak Norizan dan ramai lagi yang mungkin saya tak boleh nak sebut nama ini. Dan saya merasakan bahawa sayangnya kalau pengalaman-pengalaman mereka ni yang sekian lama tu tak kita kumpulkan, kita dokumenkan. Saya tak pandai nak dokumen, nak buat kajian tesis ke apa semua tu, mungkin bukan bidang saya. Jadi dengan cara ini saja, dengan cara menulis seperti mana yang saya tulis pada hari ini, itu saja yang saya dapat buat untuk saya dokumenkan benda tu sebenarnya. Dan inilah hasilnya sebenarnya. Buku Satu Bumi adalah hasil dokumentasi saya tentang pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh guru-guru yang mengajar di tahun 1 tu. Dan saya mengharapkan agar ia dapat memberi manfaat kepada lebih ramai cikgu, lebih ramai guru dan juga para ibu bapa. Perkara yang kedua yang menjadi inspirasi besar pada saya ialah apabila saya mula meneroka budak-budak ini. Anak-anak ni sebenarnya dia orang ni kecil, tapi bila kita teroka di belakang dia, kita dapat tengok beban yang dia orang tanggung ni sebenarnya terlalu besar kalau dibandingkan dengan saiz fizikal dan juga kekuatan dalaman mereka. Tak tahu daripada mana datangnya kekuatan yang membolehkan mereka tanggung beban tu.
dan dia tak ada siapa pun dia boleh cakap, dia boleh bagi tahu. Jadi saya berhasrat pada ketika itu, biarlah aku yang menjadi suara mereka untuk bagi tahu apa yang mereka rasa pada orang, pada mak ayah mereka, pada orang dekat luar kan. Biar kita yang jadi suara dia. Sebab itu bila berlakunya sesuatu saya tulis. Dan saya bukan nak orang tengok peristiwa tu. Saya bukan nak tengok bukan nak tunjuk apa yang kita buat. Tapi saya nak bagi tahu pada orang dekat luar, nak bagi tahu pada pembaca, nak bagi tahu pada orang ramai, ini sebenarnya yang budak-budak ni rasa. Macam contoh beberapa bab dekat dalam tu, saya ambil contoh yang kisah kisah Aizam yang benci mak ayah dia. Kenapa? Dia tak boleh nak cakap benda tu kat siapa-siapa, tapi dia luahkan pada kita. Dan tak ada siapa, kalau dia cakap pun pada waktu itu, tak ada siapa yang boleh dengar suara mereka dan akan kongsikan apa yang diorang rasa. Jadi itulah yang jadi inspirasi yang kedua, bila kita rasa bahawa kita jadi suara mereka. Dan kita nak dengan tulisan ini, dengan tulisan saya dalam Satu Bumi ni, saya nak ibu bapa dan juga guru-guru lebih mengenali anak-anak kecil ni. Macam mana, apa sebenarnya mereka rasa dan apa sebenarnya mereka rasa. Betul. Merinding dengar jawapan Cikgu Asmadi. Merinding perkataan tu menarik. Merinding. Dia lebih, tapi dia sebab macam apa yang Cikgu Asmadi cakap ni, sebenarnya benda tu memang apa yang saya sendiri lalui. Memang betul, sebab tu rasa merinding tu, kadang-kadang bulu tengkuk ni pun rasa macam naik secara tiba-tiba kan. Sebab bila Cikgu Asmadi berbicara tentang inspirasinya tadi, sebelum Cikgu Asmadi berbicara tentang inspirasi dia, dari mana dia dapat inspirasi untuk menulis buku Satu Bumi, saya hampir terlupa sebenarnya benda-benda yang saya lalui, apa yang dicakapkan Cikgu Asmadi tu. Memang satu, banyak belajar dengan cikgu-cikgu senior di sekolah, terutamanya yang dia mengajar di level 1. Dan yang kedua, memang kita menghadapi murid-murid seperti ini dengan pelbagai jenis ragam pengalaman mereka, background mereka yang berlainan, dan seterusnya saya sendiri belajar daripada mereka apa yang tentang kehidupan lah dan isu-isu pendidikan. Jadi boleh saya katakan sebenarnya buku ini bukan setakat isu tentang kanak-kanak ataupun pendidikan, tapi juga satu penghargaan, dokumentasi penghargaan kepada guru-guru yang mengajar tahun 1 serta semua pelajar ataupun murid tahun 1 ataupun yang di level 1 lah, didokumentasikan menjadi buku Satu Bumi. Jadi saya rasa memang saya sendiri baru baca sedikit, tapi bila mendengar penjelasan tadi, teruja nak menghabiskan secepat yang mungkin buku Satu Bumi. InsyaAllah lepas ni saya akan sambung untuk baca semula. Baiklah. Silakan baca. Betul. Baca sedikit. Nanti engkau akan temui beberapa pengalaman yang kita lalui bersama dekat dalam buku tu. Aduh, ya, itu yang rasa macam lagi keterujaan tu lebih tu, sebab kita berada di level 1 lebih kurang 3-4 tahun juga. Kita mula di level 1 tersebut. Jadi tak apa, nanti kita baca dulu. Nanti kita respon kemudian lah kalau sempat. Baiklah, kita nak teruskan kupasan tentang buku ni sebab kita nak berbicara lebih tentang buku Satu Bumi ini. Jadi seperti yang Cikgu Asmadi cakap tadi, tema buku ni dah tentang pendidikan, isu kanak-kanak yang mengajar dan juga guru-guru di sekolah, terutamanya di tahap 1. Jadi soalannya ialah apa sebenarnya mesej yang Cikgu Asmadi nak sampaikan terutamanya kepada masyarakat di luar, mungkin dari segi kehidupan guru ataupun pekerjaan guru ini dari bagaimana, dan apabila pembaca kita telah membaca ataupun nak membaca buku ini, apa yang pembaca kita boleh expect ataupun dapat hasil daripada buku Satu Bumi ini. Yang pertama tu mesejnya. Okay, dan yang kedua ni apa yang pembaca boleh expect daripada buku Satu Bumi ni sebenarnya? Silakan. Okay, sebenarnya kalau ikut daripada keinginan saya sendirilah, keinginan sendiri untuk sebenarnya buku ni
adalah satu seruan daripada anak-anak kecil ni, daripada budak-budak ni kepada, pertama sekali kepada ibu bapa dan juga kepada guru-guru untuk kembali menjadi manusia. Mungkin bunyi dia agak kasar kat situ kan, tapi itulah realitinya. Pada waktu hari ni, waktu sekarang kita tengok ibu bapa kan, dalam kebanyakan perkara ibu bapa mengurus anak seperti seorang bos mengurus seorang majikan mengurus pekerja. Dalam masa yang ada yang lebih teruk adalah seperti lebih teruk lagi mungkin seperti seorang jurutera yang mengurus mesin. Dia beranggapan bahawa macam mana dia urus mesin, tekan satu butang semua akan berjalan dengan baik, ada problem troubleshoot. Sehingga dia lupa bahawa karakter manusia tu bukan macam tu. Bukan sebegitu. Dan begitu juga dengan cikgu-cikgu. Bukan nak membuka keaiban cikgu, tetapi kita terpaksa berpegang kepada hakikat bahawa guru itu bukan malaikat yang tidak ada nafsu pada dia, yang tidak ada akal pada dia kan. Dan guru tu juga bukannya nabi dan rasul yang maksum daripada dosa. Maksum, betul. Guru tu juga ada pelbagai keresahan, ada pelbagai serba-serbi yang dia lalui dalam hidup dia sendiri kan. Bukan nak buka aib cikgu, tetapi sekadar untuk sama-sama mengajak para pendidik untuk bermuhasabah. Dalam buku tu yang saya banyak tulis adalah tentang kelemahan diri saya sendiri sebagai seorang guru. Maka seruan saya kepada para pembaca, kalau sekiranya pembaca ni guru, belajarlah dari kelemahan saya itu untuk berhadapan dengan anak-anak didik ni. Dalam sekian banyak teknologi dalam bidang pendidikan, kecanggihan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah pendidikan hari ini, kita jangan kita meninggalkan kemanusiaan. Elemen-elemen manusiawi dalam pendidikan itu sama sekali tak boleh kita abaikan. Sehandal mana pun, sebagus mana pun sistem yang kita ada dalam negara kita, dalam sistem pendidikan kita, saya tetap percaya bahawa keberhasilan, kemenjadian anak didik itu tetap bergantung kepada betapa manusiawinya seorang guru itu untuk mendidik dan membimbing anak murid dia. Cikgu boleh guna macam-macam kaedah, macam-macam teknik, macam-macam app, macam-macam teknologi, tetapi cikgu jangan lupa untuk menggunakan empati dan juga kemanusiaan yang kita ada dekat dalam diri kita. Okay? Dan dalam masa yang sama, sebenarnya daripada buku ini juga, macam saya cakap tadi, supaya pembaca dapat mengenali kanak-kanak ataupun murid-murid kita ni dengan sebaik mungkin. Kita banyak belajar dulu waktu kita dekat maktab, dekat IPG, kenal anak murid kita. Kita kena kenal anak murid kita. Tapi sejauh mana kita perlu kenal anak murid kita, itu yang jadi persoalan. Persoalan, betul. Sebab benda tu agak subjektif kan. Jadi ambil peluang sebenarnya sepanjang kita berada bersama-sama dengan anak didik kita, kenal apa halangan-halangan dan cabaran-cabaran yang mereka hadapi sebenarnya untuk mereka berjaya dalam kehidupan mereka. Saya ambil contoh macam ni, betapa peliknya kita hari ni, betapa peliknya ibu bapa hari ni, betapa peliknya guru-guru hari ni. Maaf cakap ya, kalau tersinggung saya minta maaf banyak-banyak, itu sekadar apa yang lahir daripada hati saya waktu tulis buku ini. Kalau kita sendiri, hari ini kita pergi kerja, kita pergi office ataupun kita dapat kerja baru, tukar ke departmen baru, masuk ke departmen baru, hari-hari bos marah. Hari-hari majikan kita tengking-tengking kita. Hari-hari ugut. Hari-hari paksa kita. Setiap hari buat macam tu. Adakah kita rasa kita akan perform dekat tempat kerja kita? Kalau hari-hari pergi sekolah, misalnya seorang guru, hari-hari pergi sekolah kena bantai dengan guru besar. Kena kritik, Contohlah, bukan nak kata guru besar tu jahat. Contoh kan, kalau kita pergi office, hari-hari pergi kena maki dengan bos.
Hari-hari pergi kena marah, hari-hari pergi kena sindir. Kita pun percaya kalau dalam keadaan macam tu kita pun tak boleh nak perform. Betul. Tetapi yang peliknya, hari-hari anak murid kita datang sekolah, hari-hari kita marah. Hari-hari anak kita dekat rumah, hari-hari kita marah. Hari-hari kita tengking, hari-hari kita sindir, hari-hari kita ugut, hari-hari kita jerkah dia. Dan di sebalik apa yang kita buat ni, di sebalik apa yang ibu bapa buat, apa yang cikgu-cikgu buat ni, ibu bapa dan cikgu-cikgu mengharapkan anak tu perform dan cemerlang. Form. Bukankah itu satu orang kata Kepelikannya. tak masuk akal? Yalah, Sangat-sangat betul. tak masuk akal. Saya tak kata kita tak boleh marah. Kita boleh marah, tak ada masalah. Kita boleh buatlah apa yang baik dalam rangka pendidikan. Tetapi biologik kalau hari-hari dimarah, disindir, dikeji, dimaki, diugut, kita yang dewasa ni pun tak boleh nak perform. Betul. Saya teringat, saya tak ingat siapa yang kongsi lah, pokok yang hari-hari orang maki pun lama-lama mati kan. Mati. Ini kan pula Ini ya betul lah. Yang ada jiwa dan ada hati dan ada perasaan. Ya, betul. So, saya harap bila kita membaca buku Satu Bumi ni, persepsi kita terhadap anak-anak ini berubah. Kita tidak lagi melihat bahawa mereka ni seperti orang yang memang dianugerahkan kebijaksanaan, kepandaian, kepintaran secara semula jadi dan sepatutnya perform. Tetapi kita melihat mereka sebagai seorang yang sentiasa sedang belajar dan menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa dan juga seorang pendidik untuk terus mendidik. Untuk terus mendidik mereka dalam apa jua keadaan, dalam apa jua bentuk kondisi, apa sahaja keadaan, peranan kita adalah untuk mendidik. Sebab itu saya suka tekankan, pendidik bukan penghukum. Memanglah dekat sekolah kita ada buat hukuman, tapi hukuman kita itu adalah dalam rangka mendidik. Tujuan kita menghukum juga adalah untuk mendidik. Kita tidak menghukum. Sebab budak-budak sendiri pun mereka pun tak suka diadili seperti itu kan. Jadi itu antara expectation saya ataupun harapan saya bila orang baca buku Satu Bumi. Dan kalaupun tidak membaca Satu Bumi tapi menonton video ini, peganglah apa yang saya kata ni dan cuba letakkan diri kita dalam kondisi anak-anak ni. Saya suka satu ungkapan orang kata kita berada dalam lautan yang sama, cuma dengan saiz bot yang berbeza. Ya, betul. Jadi anak-anak kita sebenarnya semua macam tu. Anak-anak didik kita semua macam tu. Mereka berada dalam lautan yang sama tetapi dengan bot yang berbeza. Ada yang ada bot besar, kapal mewah naik cruise, tapi kita lupa dalam ramai-ramai itu ada yang penat jerih mereka mengayuh sampan yang kecil yang bocor mata-mata. Nak meredah lautan tu kan. Jadi peranan kita lah sebenarnya. Dan moga-mogalah harapan saya itu dapat dicapai melalui buku Satu Bumi ni. InsyaAllah. Amin. Ya, saya melalui jawapan daripada Cikgu Asmadi Samad tu, saya boleh simpulkan sebenarnya buku Satu Bumi ini juga sesuai untuk dibaca, dimiliki oleh ibu bapa di luar sana. Sebab apa yang guru hadapi di sekolah sebenarnya lebih kurang sama apa yang dihadapi. Sebab ibu bapa di rumah, dia lebih masanya lebih dengan anak-anak di rumah. Dan sepatutnya mereka lebih mengenali anak. Tetapi kita tak boleh nak cakap sebab masing-masing mempunyai kekangan yang tersendiri. Mungkin dengan kalau sentiasa berhubung dengan guru, berjumpa ataupun bertanya, mungkin guru-guru juga boleh membantu ibu bapa di rumah bagaimana untuk mendidik anak untuk menjadi insan yang lebih baik. Jadi saya rasa buku ni memang sesuai untuk guru dan juga ibu bapa mengenali ataupun belajar sesuatu, mengubah persepsi sebenarnya. Yang saya rasa yang lebih tepat, mengubah persepsi pada anak murid ataupun anak kita. Mungkin selama ni kita rasa benda yang kita buat tu betul, tetapi sesuatu yang betul tak semestinya ianya adalah benda yang tepat untuk kita buat. Jadi mungkin di situ kita boleh tweak sedikit
melalui pembacaan buku ni, perkongsian Cikgu Asmadi Samad, kita tweak mana yang rasa perlu untuk menambah baik cara kita mendidik anak ataupun anak murid kita di sekolah. Baiklah, saya rasa kita take a break sekejap Cikgu Asmadi, sebab saya tengok komen tu dah makin lama makin banyak. Saya takut nanti kalau tak baca terasa hati lah pula yang masing-masing ni yang menulis ni sekarang kan. Sebab yang banyaknya yang bagi mungkin kita menyerahkan seperjuangan lah. Jadi kita baca dulu komen kalau ada soalan ke, lepas tu kita sambung dengan soalan yang seterusnya boleh Alright. Okay. Kita baca satu-satu lah. Okay, yang pertamanya adalah daripada Aizat Ashraf. Ni rakan seperjuangan jugalah ni. Oh, Acap. Acap, betul, Acap. Acap. SK, dia sekarang di SK Section 20 rasanya. Yes tu maknanya mungkin dia setuju dah tu dengan kita punya ni sepanjang daripada awal tadi sampailah sekarang yang seterusnya kita ada Faiz KJC ni ialah ni Ustaz Faiz. Ni anak, rasanya ni gambar anak dia yang kedua ni rasanya ni, anak dia yang kedua. Terima kasih Ustaz Faiz yang bersama dengan kita yang komen. Itulah. Dia tadi nampak dalam mesej dalam Telegram sesi petang tu, dia bertanya, dia pun nak beli juga. Nanti bolehlah cari siapa-siapa berhubung dengan Cikgu Asmadi. Yang seterusnya kita ada Siti Rahayu Rahim. Kita punya bekas KP. Tapi sekarang ni orang lain dah. Kalau Bandar Anggrek orang lain dah. Tapi sekali tu terslip juga keluar daripada mulut. KP. Assalamualaikum. Lepas tu dia mungkin ada sambungan tadi nampak. Yang kedua daripada Sarah Harun. Assalamualaikum, lama tak jumpa lepas. Ini Pro ELT kita. Pro ELT. Ini sama dengan Mandi dah ni, Pro ELT. Pro ELT dah lama dah ni. Satu kelas Pro ELT kita. Pro ELT ni masa PPSMI masa dekat section 13. Section 13. Okey. Okay. Seterusnya kita ada, terima kasih Sarah bersama dengan kita pada malam ni. Seterusnya kita ada Nurhalina Abdul. Ni kita punya geng choir Putrajaya. Halina. Dia kata apa ni? Jom kacau orang. Dia komplot. Dia ajak Kak Masyitah sekali. Kacau. Kak Masyitah adalah bekas guru sekolah kebangsaan Bandar Anggrek yang telah berpindah jadi orang Putrajaya juga. Beji sihat. Beji sihat. Terima kasih Nina dengan Kak Masyitah. Seterusnya kita ada KP kita dah berjaya produce buku. Alhamdulillah, betul KP. Kita bila nak produce buku. Tu lah, kita bila nak produce buku ni KP. Kita pusing satu nature ni. Kita produce buku, meja pantry belakang. Kita. Okay, seterusnya kita ada Tahniah Friend. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Terima kasih. Dia tu ucap tahniah tu dia nak bodit dah tu, nak bagi satu kopi free ke tak tahulah agaknya. Itu kena dengan Madi lah. Okay. Seterusnya kita ada Huris Lina, baru nak berkenalan. Mungkin ini member maktab aku. Masih berhubung Alhamdulillah. Bagusnya baru saja lah tu baru nak berkenalan. Okay, terima kasih. Terima kasih Huris. Okey, nanti kita boleh panggil lah untuk sesi MCO Talk. SK Bukit Sekilau, Kuantan. SK Bukit Sekilau, Kuantan. Dari ni kita sekali kena panggil juga orang luar ni sebenarnya. Yang jauh-jauh di bagi pandangan semua. Kita nak tengok pandangan yang belah sana pula. Okey, seterusnya kita ada Abdul Ghaffar Mahdi. Ini cikgu dari Sarawak ni. Sarawak cikgu dari Sarawak, Abdul Ghaffar Mahdi. Ini sama-sama kawan sama-sama dalam ISMA. NGO. Okey, di Sarawak. Jauh. Terima kasih Cikgu Ghaffar. Dia selalu masuk pertandingan sajak. Ni bagus ni. Nanti kita add friend. Ini kena add friend ni. Okey. Seterusnya kita ada mana tadi Alamak. Ex-boss. Puan Safia, apa khabar? Sihat? Sampai bolehlah sama Raya Puan Safia dah tak jumpa berjalan je sekarang Itulah. Happy betul kan.
dia tinggalkan kita dengan apa ni, hal-hal kluster je hari tu kan. Tak tahu dia nak ni dah kan, pencin dah. Apa ni, terima kasih Puan Safiah bersama malam ni. Semoga terus bahagia. Hebat kedua-dua anak buah saya, alhamdulillah. Lama ni Puan Safiah ni dengan saya ni 2006 ni sebenarnya. Sebelum kita Android lagi. Seterusnya kita ada itu dia apa ni, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Hani. Waalaikumsalam, sorry. Rashid Itulah. Ramai tanya yang terkilan. Kata Cikgu Ahmadi, dah tak sempat nak jumpa semua apa kan. Tak apalah. Itu yang saya bawakan khas pada malam ni. Hani ni antara kaunselor yang banyak juga berkongsi, kita berbincang sama-sama waktu di Bandar Anggrek. Banyak kita refer Hani ni, Hani dan Syakila. InsyaAllah, yes. Hani dan Syakila. Syakila tak ada nampak pula. Kadang kita sombong sikit sekarang katanya lah. Ya. Kita dulu agak-agak kalau dah tak boleh handle budak tu, kita tolak dekat Hani dengan Syakila. Apa lagi option ni? Tolakkan dia lah. Terima kasih Hani. Seterusnya kita ada Siti Rahajul, ramai geng SKBA watching. Okey, betul-betul. Kita ada kita ada Abang Handsome, Toki Patin Tempoyak. Kita punya Toki Patin Tempoyak sekarang ni, macam-macam bisnes dia buat sekarang ni. Ini tahulah antara YDP PIBG yang saya kagumi lah. Cik Azrin, Cik Wan Izani kan. Cik Izani, Wan Izani antara seorang muda yang boleh mencorak suasana baru PIBG dengan sekolah. Satu lagi, mereka berdua ni, Encik Azrin dengan Cik Wan Izani tu, dua-duanya adalah orang lokal Shah Alam. Mereka membesar di sini. Jadi bila mereka kembali ke sekolah sebagai PIBG, kita nampak sebenarnya mereka memang nak berkhidmat, menyumbang, menaikkan nama sekolah, membantu sekolah. Jadi kita patut berterima kasih dan menghargailah sebenarnya khidmat dan juga bantuan yang diberikan. Terima kasih YDP. Betul, teruskan. Seterusnya kita ada tengok Kak Zaidah. Kak Zaidah ada. Apa khabar Kak Zaidah? Lama tak jumpa Kak Zaidah kan? Kecil sangatlah gambar keluar kat sini. Kecil Allah. Tak apalah. Pakai handphone je ni. Sebab pakai handphone tak boleh nak tengok. Okey. Seterusnya kita ada apa ni? Kita punya belum panas, tunggu sekejap lagi. Hai. Nak panas apa kuat. Baik, tak gaduh. Apa yang kita bincangkan di ruang lingkup bilik bos, empat dinding ruang lingkup bilik bos tu kita simpan lah. Janganlah kita bawa keluar. Okey. Seterusnya kita panas risau aku. Seterusnya kita ada Kak Rozi. Hebat Rozi. Dia hebat dengan kemas tadi. Sampai kat Bandar Anggrek tengok dia tengah berkemas. Ingatkan nak pindah sekolah ke apa. Sibuk nak bagi buku kat budak kan. Nak serah, nak bagi senang untuk budak buat kerja di rumah. Dia penyelaras tahun 1, memang sibuk lah Kak Rozi. Terbaik Kak Rozi. Okey, dan seterusnya kita ada Puan Nur Zahila Jamiluddin. Suka ayat Cikgu Asmadi tadi, mewakili suara budak-budak. Tak ramai perasan keadaan ini, Cikgu. Kita orang dewasa, tidak kira ibu bapa maupun guru, selalu atau mungkin tak perasan kita ni kadang-kadang cuma nak selesaikan kerja kita sahaja. Betul lah. Betul. Memang kita pun setuju dengan pandangan Puan Nur Zahila ni sebenarnya. Terima kasih Puan Zahila atas pandangan dan juga komen yang diberikan. InsyaAllah kita berdua harap dengan MCO Talk yang kita buat pada hari ini, kita nak kembalikan fitrah seperti yang Cikgu Asmadi cakap, kemanusiaan itu dalam sistem pendidikan guru dan juga kepada anak-anak kita. Okay, seterusnya Cik Azrin, dua guru hebat, bangga mengenali kalian, superb guys. Allah, amin, terima kasih dah banyak. Banyak pun. Takkan bangga je korang-korang Patin Tempoyak. Pagi tadi dia belanja durian RM50. Tu dia cakap tak ada rezeki lah kalau pindah. Dia lagi tadi belanja. Tak kira. Mesti nak kena juga. Tuntut lah.
Okey. Oh, banyak lagi ni, tak apalah, kita teruskan dengan soalan dulu. Nanti kan terbiar pula soalan. Nanti kita baca kemudian yang tu Di Dah nak habis kan? Dah 44 minit dah. Dah nak habis tak apa. kan? Tak ada. Boleh je sampai 2-3 jam pun boleh. Betul. Tapi apa ni, short sendiri lah pula nanti kan. Tak apalah. Kita teruskan dengan soalan lah sebab kita nak kupas lagi tentang buku. Okey, untuk soalan yang seterusnya jadi untuk buku Satu Bumi ni, setting untuk buku ni ialah tentang isu pendidikan, isu kehidupan anak-anak, guru-guru di sekolah. Jadi dan apa ni, kebanyakannya lah tentang isu pendidikan kan, dan juga anak-anak di sekolah. Jadi nak tahu kenapa tema pendidikan ini, tema kehidupan anak-anak ni diangkat ke dalam buku Satu Bumi. Silakan. Oh, kenapa Kenapa? Kita memang tak dapat nafi, kita memang tak boleh nafi. Dalam mana-mana usaha untuk membangun peradaban, elemen yang paling penting adalah pendidikan. Betul. So kalau sesuatu bangsa tu meninggalkan pendidikan, maka bangsa itu akan mundur dan seterusnya tak mustahil bangsa tu akan lenyap daripada dunia ni, pupus kerana meninggalkan pendidikan. Dan biasa orang sebut Islam itu sendiri pun turun dan dia bermula dengan ayat yang menyeru kita supaya membaca, belajar bahagian daripada elemen-elemen pendidikan. Cuma sayangnya kita masih lagi kurang di Malaysia. Sebenarnya kita masih lagi sangat-sangat kurang buku-buku yang orang kata buku-buku yang berani mengangkat cermin pendidikan negara kita. Betul. So saya kira ini adalah antara perkara yang perlu kita raikan dan kita perbanyakkan. Kerana pendidikan tu sendiri merupakan satu elemen yang sangat-sangat besar dalam perkembangan negara kita, bahkan dalam usaha kita untuk kembali membangun sebuah peradaban kan. Betul. Dan mutakhir ini sebenarnya kita sendiri semakin tercari-cari sebenarnya. Kita tercari-cari model pendidikan yang terbaik yang boleh kita apply kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Kita ikut model barat, tak salah, tetapi adakah itu memadai untuk kita? Sebab kebelakangan ini kita semakin dilambakkan dengan isu-isu yang menunjukkan bahawa ya, anak didik kita pandai tetapi makin hilang adabnya. Okay, so sebab itu antara perkara yang kita harus teroka betul-betul dalam pendidikan ini ialah bagaimana dalam satu masa kita dapat membentuk akal murid yang kritikal dan kritis, dalam masa yang sama kita dapat memasukkan ataupun kita dapat membentuk adab. Ataupun lebih tepat lagi ialah bagaimana kita dapat membentuk adab anak-anak didik kita dalam pendidikan tanpa kita mematikan akal kritis mereka. Sebab kalau kita tengok banyak pun buku-buku di luar negara pun, buku-buku luar yang menceritakan tentang pendidikan mereka yang sebenarnya tidak menafikan bahawa mereka sendiri sedar bahawa pendidikan yang mereka lalui, yang mereka ada sekarang ini adalah pendidikan yang hanya mampu membentuk kemodenan, bukan mampu meningkatkan peradaban ataupun adab sesuatu bangsa ataupun negara tersebut. Betul. Sebab itu saya kira perlu untuk saya angkat tema pendidikan. Apatah lagi saya ni cikgu. Kalau cikgu ni tak cakap tentang pendidikan, siapa lagi yang akan bercakap? Siapa lagi? So kita cikgu lah yang sepatutnya memeriahkan lagi dunia pendidikan kita dengan tulisan-tulisan, sarana-sarana dan dengan segala potensi yang cikgu tu ada. Kalau cikgu tu pandai buat platform-platform maya macam Azrul kan, macam boleh buat macam ni. So inilah caranya, bugarkan kembali pendidikan kita dengan cara ini. Kalau yang pandai menulislah. Kalau yang pandai buat YouTube, buatlah YouTube. Sebab kita perlu rancakkan lagi. Cikgu-cikgu dekat Malaysia memang dah maju. Cikgu-cikgu dekat Malaysia memang superb. Dalam
dalam teknik dan kemahiran pendidikan memang cemerlang cikgu-cikgu dekat Malaysia. Cuma saya kira kita perlu polish, kita perlu kembangkan lagi dari sudut manusiawi cikgu-cikgu dekat Malaysia ni, bagaimana cikgu-cikgu ni dapat memahami realiti bahawa yang mereka asuh dan didik itu adalah manusia. Dan kita dapat mencongkil dalam 1001 kelemahan yang ada pada anak didik kita, cikgu-cikgu kita dapat mencongkil satu demi satu potensi yang ada pada mereka. Meskipun ada sebarang kelemahan apa semua tu kan, tetap. Dan daripada dulu kita tengok cikgu-cikgu daripada dulu lagi mampu membentuk generasi demi generasi yang semakin baik kan. Cikgu-cikgu lama kita dulu kan. Dan sayangnya kisah-kisah mereka dulu tak dapat kita baca hari ni. Baca, betul. Kita tak dapat tengok. Kita hanya mendengar daripada cerita kalau ada saudara mara kan. Hearsay orang kata kan. Ya, betul lah. Tak ada satu bentuk penceritaan, dokumentasi yang boleh merakamkan segala-galanya untuk dikaji dan didalami oleh generasi yang akan datang. Itulah kenapa saya memilih tema pendidikan ini. Dan saya kira pendidikan itu memainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan setiap manusia. Betul. Betul. Sebenarnya ya, selain daripada apa yang Cikgu Azmadi cakap tu untuk melahirkan pelajar ataupun murid yang berfikiran yang kritis dan juga kritikal ini, selain untuk mendapat mendidik adab, okay, mungkin satu lagi ialah kita nak terapkan jati diri sebenarnya dalam murid-murid kita ni daripada seawal yang mungkin. Sebab kalau kita keluar sikit daripada isu pendidikan, banyak sebenarnya isu-isu yang kita boleh lihat dia mengganggu gugat sebenarnya sistem pendidikan kita, anak-anak kita, anak murid kita yang mereka seperti menusuk terus ke dalam jati diri yang kalau tak kita kuatkan, kukuhkan, memang mudah anak-anak murid kita ni terpesong jalannya. Jadi betul. Kalau kita boleh lukiskan cikgu, ibu bapa cikgu ni macam tengah bangunkan satu bangunan, bangunan anak mereka, belum pun bangunan tu siap tapi serangan sekeliling dah menunggu dah, betul. Memang ibu bapa cikgu ni sentiasa kerja dia bangunkan. Betul. Dan satu lagi, bila kita bercakap tentang kita mengikut model barat dalam sistem pendidikan, ada betulnya kalau dari segi personal opinion saya lah, mungkin kadang-kadang kita ni terlampau memandang tinggi sebenarnya model barat dan kita hampir melupakan sebenarnya acuan yang kita bawa itu tak semestinya sesuai dengan acuan sistem pendidikan kita. Betul. Kita boleh ambil, adapt, tapi kita boleh adopt benda lah, tapi kita kena adapt dengan kita punya culture, kita punya value kita supaya ini sesuai dengan murid-murid kita yang kita nak ajar. Tak apalah, itu kupasan itu kita mungkin boleh buat untuk MCO talk yang lain lah, tapi dari segi surface-nya begitulah sebenarnya. Sangat luas, betul, memang sangat luas. Dan sebenarnya platform guru-guru yang menulis hal-hal isu pendidikan ni tak ramai ada. Tapi yang menjadi kerisauannya ialah kebanyakan yang menulis tentang isu pendidikan ni, dia lebih bersifat defensif. Maksud defensif ni maksudnya dia orang lebih berceritakan sisi negatif. Dia bukan nak cerita tentang sisi negatif, tapi penceritaannya itu seperti untuk terus meraih simpati masyarakat, tapi secara dengan tidak sedar ianya memberikan satu persepsi yang kurang baik untuk profession perguruan sebenarnya. Jadi memang kalau tulisan Cikgu Azmadi Samad dalam Facebook, dia lebih banyak, dia ada bercerita tentang masalah guru, isu guru, tetapi dalam bentuk yang lebih positif supaya masyarakat lebih faham apa sebenarnya yang berlaku, apa yang cikgu buat, apa yang masyarakat di luar tu tak nampak, apa yang berlaku di sekolah dengan anak-anak ini. Jadi diharapkan dengan penulisan buku Satu Bumi ini, benda ni yang kita nak
berikan kefahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Okay. Dan Hey. Ya, tu lah. Tapi kita, kalau aku sebenarnya sebelum pindah dulu, adalah macam nak berkolaborasi dengan kau kan. Tapi setakat dapat MCO ni, syukur Alhamdulillah lah, tak apa. Ini pun satu peluang yang sangat baik sebenarnya. Tapi tak apalah, mungkin kemudian nanti. kita boleh berkolaborasi. Itulah, insyaAllah. Okay. Seterusnya, kita nak teruskan tentang buku ni. Kita nak tekankan tentang buku supaya banyak lagi yang rasa teruja nak beli, nak baca buku Satu Bumi ni. Okay, untuk soalan yang seterusnya ini kita mungkin santai sikit lah. Kalau boleh dikongsikan lah tentang buku Satu Bumi ni. Macam aku pun tak boleh baca lagi. Tapi kalau ada lah karakter dalam buku ni yang atau bab-bab tertentu yang istimewa, yang memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan ataupun semasa menulis buku ni, ada tak? Yang special sikit lah, mungkin kita nak kongsikan sikit untuk pembaca bagi keterujaan terlebih sikit yang secara personally tu dia touch your heart, bab ataupun karakter dalam buku Satu Bumi. Okay, orang kata waktu menulis buku ni pun sebenarnya ada waktu-waktunya menulis dengan perasaan yang sangat-sangat gembira. Dan ada waktu-waktunya juga menulis dalam keadaan berendam air mata. Bercampur bau perasaan. Campur bau. Ada peristiwa yang ditulis sebab tak boleh tidur. Sebab memikirkan perkara tu sampai kita tak boleh tidur. Kita fikir kenapa budak ni jadi macam ni, kenapa budak ni jadi macam ni kan. Sampai kita rasa tak boleh tidur. Dan ditambah lagi kerungsingan kita teroka tapi kita tak dapat cari solusi. Kita teroka kepada kita apa yang berlaku tapi kita tak dapat bantu dia. Itu lebih orang kata jadi beban yang makin bertimpa-timpa kat tangan. Itu yang akhirnya tolak ke Asmahani tu dengan Syafilah. Korang settle kan? Tersedar dia kalau dia ni. Tak, tapi realitinya macam tu. Kadang-kadang betul. Kadang-kadang sebab dekat depan kita ni adalah orang yang menentukan masa depan kita sebenarnya kalau panjang umur. Ya, betul. Kita dalam keadaan kita dah tua, esok kita pun tak tahu apa nasib kita. Tetapi diorang lah yang akan mencorak kehidupan pada waktu itu untuk menyediakan sama ada kehidupan yang lebih baik untuk kita ataupun kehidupan yang lebih teruk pada kita kan. Betul. Dan dengan amanah yang kita ada, yang kita ada tu, yang kita tampung tu, sebenarnya itu sendiri pun dah cukup berat. Betul. Dan ditambah lagi dengan macam-macam benda yang berlaku kan. Kalau ikut dalam babak-babak dalam cerita ni, yalah, ada banyak kisah yang saya lalui sebenarnya yang memberi impak, yang mengubah persepsi kita terhadap anak kita kat rumah sendiri pun. Kita kalau dalam cerita ni kalau tengok ada dalam tajuk buku tu, dia tu tajuk Mak Kata Saya Bodoh. Mak Kata Saya Bodoh kan. Bagi kita sebenarnya kita dengar perkataan tu perkataan yang simple tau. Betul. Budak ni benda tu simple je. Tapi budak ni dia jadi sangat down, emosi dia jadi tak tentu hala, rasa rendah diri yang cukup rendah, sangat-sangat rendah. Dan dia rasa setiap apa yang mak dia cakap walaupun dengan orang lain, semua tu ditujukan pada dia. Dia antara perkataan yang simple yang mak dia selalu cakap, anak aku ni pergi sekolah tak tahu dia belajar apa. Macam soalan selalu kita dengar. Tak pandai-pandai juga. Tapi budak-budak ni dia akan jangan kita rasa budak-budak ni tak pandai tau. Dia akan buat conclusion dia sendiri. Dia akan buat rumusan dia sendiri berdasarkan apa yang diucapkan, apa yang cikgu cakap. Dia akan buat rumusan dia sendiri. Contoh ada yang cakap, cepatlah aku dah lambat ni, anak-anak beruang, anak-anak monyet kat belakang. Dia dengar betul. Dia rasa benda tu sebab dia ada hati, dia ada perasaan. Cuma mungkin dari segi tingkah laku dia tak belum tally untuk dia jelmakan
rasa kecewa dia apa semua, dia akan main macam biasa, dia melompat macam biasa. Betul. Tapi perkataan itu sentiasa ada. Aku ni pergi sekolah tak pandai-pandai, aku ni pergi sekolah tak pandai-pandai, sebab mak dia cakap macam tu kan. So itu adalah benda-benda, antara benda yang mengubah dia. Walaupun benda tu berlaku dalam tandas, waktu tengah cuci tahi dia tu. Kita kan, dia bukan memang memang orang kata dalam keadaan macam tu pun Allah SWT nak didik kita kan, nak buka hikmah pada kita pun boleh jadi. Sebab itu saya rasa pendidikan itu dia bukan berlaku dalam bilik darjah semata-mata. Dia bukan berlaku kat bawah pokok, tetapi dia berlaku dalam minda anak-anak kita. Termasuklah kita. Dia berlaku dekat dalam. So kalau kita pandai untuk menggerakkan dia punya minda dia untuk sentiasa fikir, so pendidikan itu, proses pendidikan itu akan berlaku. And then banyak lagi lah kalau kisah-kisah seronok sebenarnya dalam ini, sangat seronok sebenarnya dengan anak-anak ni kan. Macam mana dia boleh hafal baju kita, dia boleh hafal tali leher kita. Dia saya cakap, Mr. Asmadi kalau hari Khamis mesti pakai baju batik biru ni, kata dia. Nampak sangat cikgu kau tak ada baju kan. Macam lah. So betapa orang kata mereka ni murid lemah, tapi dari segi pemerhatian mereka betul. Itu satu elemen kemahiran yang perlu kita bugarkan, perlu kita nikan lagi, bina lagi kan. And then sebenarnya ada waktu-waktunya juga sembang-sembang antara cikgu itu yang mendatangkan muhasabah yang baik. Sembang dengan Azrul, sembang dengan Ustaz Nasir, sembang dengan Racap, sembang dengan Kak Roziah, sembang dengan Kak Asna, Kak Ayu Hussein, sembang dengan Kak Nik, sembang dengan Azwan, Zamila, apa semua kan. Benda tu buat kita dapat feedback, buat kita muhasabah banyak kan. Mungkin dalam sembang tu kadang-kadang kita ketawa je. Betul. Kita ketawa kan, tapi kita dapat something. Okay, dan itulah sebenarnya saya tulis semua dan saya masukkan dalam buku ni. So kalau nak kata buku ni, apa yang ada dalam ni adalah sebenarnya adalah milik semua watak-watak yang ada dekat dalam SK Bandar Anggerik yang teruja. Pengalaman yang cukup istimewa lah untuk saya. Dan saya abadikan dalam buku ni. Betul. Sebenarnya nama-nama yang disebutkan tadi tu memang kita banyak belajar antara satu sama lain. Sebab ada antara mereka telah lama berada di SK Bandar Anggerik atau telah lama mengajar sebenarnya. Dan sebenarnya kita ni sebagai guru, walaupun kita ni menerima budak, pelajar yang setiap tahun menerima pelajar dan budak, tetapi walaupun nama kelasnya sama, katalah satu bumi, tetapi isi dalam satu bumi itu berlainan setiap tahun. Latar belakangnya berlainan, ragamnya berlainan. Kita takkan jumpa budak yang sama setiap tahun. Itu sebenarnya the beauty of teaching tu di situ sebenarnya. Kadang-kadang satu tahun tu kita relax, dapat budak yang bagus je relax. Relax. Dapat satu tahun yang budak yang memang aktif, dapat macam yang sangat mencabar kita punya emosi semua kan. Itu pun jadi satu hari pertama dia dekat tapak kasut dia kat baju kawan kan. Wah. Aduh. Ya, betul lah. Sebab sebenarnya kita pada masa benda tu berlaku, kita mungkin marah ataupun kita tegur. Tapi bila kita balik ke pejabat guru, bila kita sembang-sembang, macam ni lah. Kita gelak ketawa, tapi at the same time kita belajar. Proses tu kita belajar, kita sentiasa belajar. Sebab tu orang cakap bila teaching ni, mendidik ni, mengajar ini, sebenarnya we make a difference every day. Setiap hari kita membuat perubahan yang banyak. Itu kepuasannya sebenarnya. Dengan pelajar yang berlainan, dengan approach kita nak kena berlainan, sebab satu murid kita tak boleh nak guna benda yang sama. Kan, kita tak boleh didik yang sama, kita tak boleh tegur cara yang sama. Ada pelajar dulu
kalau kita masa kita dulu kan, banyak level 1 ni biasanya kalau yang tahun 1 baru masuk 2-3 bulan ada masalah nak settle down. Memang setiap tahun mesti ada. Jadi kita sama ada kita guna cara yang baru, kita guna ataupun cara yang lama, tapi kita ubah sedikit untuk belajar-belajar ni. Okay. Tersedak lagi member SK Bandar Anggerik sebut nama tadi kan. Tapi masa kau sebut nama Ashraf tadi, aku nak tergelak lah sebenarnya. Sebab dia tak tengok, jangan risau, dia tak tengok benda-benda macam ni. Nanti aku bagi tunjuk kat dia, kat ni bahagian ni kan. Dengan dia pun, sebab kita mulakan buka sesi petang, kita bertiga. Yes. Kita bertiga buka sesi petang. Jadi memang kita melalui banyak perkara sebenarnya. Okay, tak apa. Itu kita buka untuk sesi atau yang lain lah kalau ada. Okay. Kak Jati ada tak? Kak Jati tak ada kan? Kak Jati, aduh kan lupa nak ni kan tag dia kan dia tu. Kak Jati kan. Semoga dia berbahagialah di SK Raja Muda tu. Okay, kita nak teruskan dengan soalan. Kita ada lagi lebih kurang ada 2 soalan ni. Okay, untuk yang ketujuh ni kita dah kupas hal ni, kita nak tahu, mungkin ada yang tertanya-tanya. Untuk buku Satu Bumi ni, ada tak cadangan ke untuk sambung buku Satu Bumi ni, ataupun kita nak tukar kepada tajuk lain lagi ke? Mungkin ada yang tanya-tanya kan, manalah tahu, sebab macam perasan menulis masih lagi di Facebook, mungkin tulisan-tulisan tu akan dikumpulkan dan diedit untuk keluarkan lagi satu buku. Jadi ada tak cadangan untuk mengeluarkan sambungan untuk Satu Bumi, ataupun mungkin buku dalam genre yang berlainan ke di masa hadapan? Sekarang ni tengah cuba tulis dah ni pun sebenarnya tengah tulis novel. Oh, hebat. Tema pendidikan. Tema pendidikan juga. Pendidikan. Kisah seorang kanak-kanak, novel yang mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang berjuang untuk menjadi seorang jurutera. Biasa. Berjuang untuk menjadi seorang jurutera. Tetapi kisah-kisah dalam ni adalah kisah kanak-kanak. Sebenarnya watak-watak dalam tu ataupun semua cerita dalam tu adalah cerita-cerita yang kehidupan tentang diri saya dan rakan-rakan saya di Kuala Lipis. Sewaktu kami sama-sama membesar dulu. Mesti ada kaitan. Cerita masa kanak-kanak dulu lah. Yes. Okay. Menarik tu, menarik. Ini sebab saya percaya banyak benda sebenarnya yang boleh kita belajar daripada kehidupan seorang kanak-kanak. Malangnya kita apabila kita mengenang zaman itu, kita hanya mengenang keseronokan, kegembiraan, kesedihannya semata. Jarang kita mengingat kembali apa yang kita belajar daripada itu. So buku bertajuk Dulu, terus bagi tajuk tajuk dia Dulu. Tajuk dia Dulu. Okay, untuk yang dengar ni je kan. Buku bertajuk Dulu ni kisah perjuangan seorang kanak-kanak dengan kawan-kawan dia, macam mana budak-budak ni masing-masing ada cita-cita dia nak jadi apa, yang seorang ni dia nak jadi engineer. Okay, dalam pembikinan lah ni proses. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita doakan semoga diberi kemudahan, dimurahkan rezeki untuk mengeluarkan satu lagi buku. Tema yang sama, pendidikan, cuma mungkin isinya adalah berlainan sedikit tentang pengalaman. Tapi sebenarnya bila buat buku ni, tulis sesuatu, buku ni, memang kalau dari pengalaman sendiri, memang antara yang adalah yang terbaik untuk meluahkan apa yang dirasai. Jadi benda-benda ni macam kau ada bakat, dianugerahkan bakat untuk menulis dengan baik benda-benda macam ni kan. Memang aku pun sebenarnya suka baca sebenarnya kau punya penulisan. Tapi kita nak mungkin sebagai kau dah keluarkan terbitkan buku, dah ada pengalaman kan. Untuk soalan kita yang terakhir ni, mungkin ada sedikit lah ataupun pesanan ataupun nasihat ke mungkin kepada guru-guru yang berhasrat untuk menulis berhasrat untuk menulis. Jadi apa mungkin pesanan, nasihat ke kepada rakan-rakan kita di luar sana yang nak menulis, nak menerbitkan buku berdasarkan pengalaman kau ni? Okey, terus terang, saya bukan seorang penulis sebenarnya. Pada asalnya bukan seorang penulis pun. Tetapi
orang kata kemahiran itu sebenarnya dipelajari, dikuasai bila banyak join kursus-kursus yang waktu tu NGO ISMA ni banyak buat bengkel-bengkel untuk penulisan. So join lah. So kita sertai bengkel-bengkel untuk penulisan, belajar menulis. Kita cuba tulis dan ada support group yang bantu kita untuk perbaiki hasil-hasil tulisan kita, dan inilah hasil hari ini kan. So point saya dekat sini adalah sebenarnya semua orang boleh untuk menulis ni. Semua orang boleh menulis. Cuma halangan dan cabaran paling besar dalam menulis ni adalah konsistensi, istiqomah dan istiqomah. Disiplin. Sebab dan uniknya menulis ni, kita rasa hari-hari menulis sepatutnya habis idea. Tetapi rupa-rupanya bila kita setiap hari menulis, idea tu makin banyak sebenarnya. Banyak. Dan macam-macam kita nak tulis. Cuma pada waktu kita nak tulis tu, kita menulis ataupun tak. Itu yang disiplin dengan konsistensi tadi. Untuk rakan-rakan guru terutama di SK Bandar Anggerik, tak ada hebat apa pun Asmadi ni. You all pun tahu macam mana huru-haranya aku duduk kat Bandar Anggerik dulu kan. Bukannya power sangat, tak ada hebat apa pun. Aku risau Ona keluar soalan dia lagi kan. Tapi itulah, kadang-kadang ialah sebab Allah tutup aib kita sebenarnya kan. Kalau Allah buka aib kita, orang akan nampak semua benda yang tak elok pasal kita, semua benda akan terendahkan. Jadi tak ada hebatnya. Asmadi ni Asmadi lah yang macam mana yang korang tengok dekat sekolah. Kejap huru-hara, berlari sana berlari sini, buku rekod tak tahu letak mana kan. Lepas tu barang pun salah letak, almari kau jadi almari aku, dengan mejanya yang tu apa semua kan. Tapi saya percaya ramai lagi yang boleh buat lebih baik daripada saya. Begitu juga dengan cikgu-cikgu kat luar sana. Sebenarnya you all ada banyak lagi kemahiran yang mungkin kadang-kadang faham ada halangan dan ada kekangan yang tertentu yang menyebabkan benda tu tak boleh dilaksanakan. Sebab itu kalau orang minta autograf kan, tak biasa tulis autograf kan. Saya tulis kamu juga bintang, bersinarlah. Sebab sebenarnya pada setiap cikgu yang saya jumpa ada kelebihan dan kekuatan. Cuma tak ditonjolkan. Dan sekarang ni zaman-zaman orang kata zaman media sosial, zaman-zaman IT, Internet of Things, revolusi industri 4.0, kita ada banyak platform sebenarnya yang boleh kita gunakan untuk tunjulkan apa yang kita ada untuk jadi manfaat pada orang lain. So kita gunakanlah semua platform tu untuk meneruskan jiwa semula jadi seorang guru. Jiwa semula jadi seorang guru ni dia sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Itu jiwa semula jadi seorang guru. Dan perkara tu memang ada dalam setiap jiwa guru. Cuma kadang-kadang dia padam, dia malap, dia hilang sebab halangan-halangan dan cabaran-cabaran, persekitaran-persekitaran yang menyebabkan dia jadi macam tu. Jadi keluarlah daripada keadaan itu, cari kekuatan, bina kekuatan dan hasilkan sesuatu yang memberi manfaat yang luar biasa pada orang-orang dekat luar sana. Sebab bangsa ini nak maju, dia memang memerlukan guru-guru yang sanggup berkorban apa saja. Itu kata-kata kalau tak silap saya Muhammad Nasir. Indonesia kan. Untuk memajukan bangsa perlu ada satu kelompok manusia bergelar guru yang sanggup berkorban untuk bangsanya. Dan kita lah, jangan pandang orang lain. Kita lah. Kalau kita tak ambil tanggungjawab tu, siapa lagi? So itulah saya, wallahualam. Betul. Terima kasih atas nasihat dan juga pandangan daripada Cikgu Asmadi tentang kalau ada rakan-rakan guru yang nak menulis ataupun bercadang untuk menulis. Dan satu lagi saya rasa terus nasihat yang
paling mudah teruskan menulis. Abaikan apa yang orang kata tentang tulisan kita. Janji ianya memberi manfaat kepada masyarakat di kat luar sana, teruskan menulis. Tak apa, mungkin boleh mula perlahan-lahan. Macam Cikgu Asmadi, saya tengok banyak menulis di media sosial seperti Facebook. Masa mula-mula dulu banyak isu-isu dan lama-kelamaan dia semakin matang, penulisannya semakin matang dan sampai sekarang, sampai satu tahap dah mampu mengeluarkan sebuah buku yang bertajuk Satu Bumi. Alhamdulillah. Saya pun dah baca sikit. Saya nak baik doa-doakan. Allah. Ya, betul-betul. InsyaAllah kami akan doakan teruskan berkarya Di. Kita nak tengok buku yang kedua. Khas dah hari ni kita dah reveal lah. Cikgu Asmadi dah reveal lah tajuk dia Dulu. Kita nak tahu apa dulu, apa isi kandungan dulu. Kita nantikan nanti karya kedua Cikgu Asmadi Samad. Okey Di, kita nak teruskan baca komen ataupun ada soalan. Kita ada 2 soalan tapi tak tahu lagi kalau ada tambahan kat sini kita lepas tu kita boleh tutup lah. Okay, kita teruskan baca sejam 15. Tak apa. Esok aku MCO pula. Esok aku work from home. So okey lah. Tak apa. Sekolah. Yelah, perasaan kena Adi. Aku kena gila-gila dengan wife. Aku dah kerja. So tak boleh nak ni. Nasib baik bos SK Bandar Anggerik. Ini memang ampuh sikit lah. Dia memang sangat memahami lah. Tag dia. Tabir SK Bandar Anggerik memang sangat-sangat memahami. Terima kasih banyak bos. Semua bos ke atas. Okey. Kita nak teruskan ni iaitu Puan Nur Zahila yang sama juga, seruan anak-anak mengharapkan kita ibu bapa dan guru kembali kepada fitrah sebagai manusia. Ya, betul. Sama apa yang seperti Cikgu Asmadi cakap tadi, semoga itulah yang boleh kita tuju ke arah fitrah sebagai manusia. Allah. Mudah-mudahan betul. Tapi itulah cabaran je nak ke sana tu, cabarannya tu. Itu sama ada ya, kadang-kadang kita ni support system tu kena kuat juga Di. Kita seorang-seorang pun kadang-kadang tumbang. Especially yang level 1 ni. Memang aku kadang-kadang pun tumbang. Tapi support system ada. Tak apalah, kalau tak support pun dia tolong dengar cerita kita pun dah cukup baik dah sebenarnya. Ya, Itu betul, pun dah Alhamdulillah. betul. Okey. Ada tempat menumpang bau untuk menangis ya. Betul. Kalau benda-benda macam ni kita punya dalam feel kita ni sebagai pendidik ni, benda-benda ni memang perlu ada. Memang perlu ada. Kadang-kadang orang ingat kita semang-semang kosong tapi sebenarnya ada pengisian dalamnya. Okey, seterusnya Acha. Terbaik Syed Azrul, terbaik Syed Asmadi, baru dapat baby ni. Okey Syed, bila masuk? Alhamdulillah. Tak lama lagi nak masuk kan, bulan Julai kan. Selamat kembali nanti Tak sabar nak rasa masakan ke apa ni yang rezeki Acha. Tu dapat baby lagi, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ada Puan Zahila ni banyak ni letakkan diri dalam kondisi anak-anak. Ya betul Puan Zahila. Seterusnya kita Puan Zahila Jamiluddin Kak Masita, jom ini rentetan tadi dah ni. Geng-geng dia. Kak Masita, proud of you, buku saya tak sampai lagi. Di. Dah buku saya tak sampai lagi. Kau jawab Ji. Ada order ke? Saya tak, itu mungkin nanti saya semak dengan bahagian sale lah. Kalau tempah guna itu memang dia terus directly dekat bahagian sale. Okey. Nanti saya semak balik lah. InsyaAllah Kak Mas sampai nanti. Nanti semak dah. Kalau tak sampai, Madi akan pergi sendiri hantar dekat Putrajaya. Okey. Seterusnya kita ada satu lagu please. Amboi, dia minta satu lagu pula si Adina ni. Okey, nak lagu apa? Nak lagu yang Madi solo ke? Nak lagu yang ramai nyanyi kan? Kita nyanyi lagu Petaling Perdana nanti Kang. Aku sekarang nyanyi lagu Selangor. Oh ya, betul lah. Aduh. Tahun ni tak ada ni. Aduh, apa ni, COVID nanti kan. Batal semua kan. Rindu juga geng-geng choir tapi nak buat macam mana. Okey. Seterusnya supportive. Betul. Banyak juga belajar choir ni. Kami satu sekolah. Okey. Yelah satu sekolah tu patut. Soalan aduh. Soalan panas. Ona. RPH dah hantar ke belum? Kepada penonton yang tak tahu singkatan RPH ni apa, ialah Rancangan Pengajaran Harian. Ya, betul. Tapi sepanjang ni
Mungkin sebab saya memang rapat dengan Cikgu Asmadi. Sepanjang saya rapat dengan Cikgu Asmadi, dia tak pernah tak hantar RPH. Memang tepat waktu dia hantar. Alhamdulillah. Dan sentiasa RPH dia ditunjukkan sebagai contoh RPH setiap yang terbaik untuk setiap bulan. Itu. Okey Ona, nanti terima kasih atas ingatan tu. Aku ambil untuk diri aku sendiri juga tu Ona. Cemerlang. Jangan sebut cemerlang, nanti orang banyak terasa. Penanda arah cemerlang. Blok Ona sekarang. Siap ada. Okey. Seterusnya Kak Ayu Hussein, lama tunggu buku ni akhirnya muncul juga. Alhamdulillah sampai lah tu buku tu. Jangan lupa baca Kak Ayu. Lepas baca Kak Ayu saya yang dalam tu yang baca kalau jumpa dengan dialek Kelantan tu Kak Ayu lah tu. Semangat dia nak baca. Malam ni juga dia habis. Okey. Seterusnya kita ada Kak Mas, ada lagi dia ni kirim salam kat Madi katanya Abeji. Okey. Seterusnya Nadia, Cikgu Asmadi Samad, anak murid nak beli buku ada diskaun. Alhamdulillah, tahniah Cikgu. Dia tanya. Ada diskaun pula ke kalau anak murid nak beli? Tapi jadi lagi mahal lah. Okey lah. Mungkin lah boleh nanti sekarang kalau apa-apa hal tanya dekat Cikgu Asmadi dekat Facebook. InsyaAllah boleh diuruskan. Nanti Azrul akan kongsikan link dekat bahagian komen. Nanti lepas komen saya akan kongsikan link. Tak dapatkan buku ni boleh klik dekat link tu lah. Tapi saya dengar untuk first print ni penjualannya agak dah menggalakkan, sangat-sangat menggalakkan. Mungkin kita tengoklah, kita tunggu macam mana. Kita doakan ada terbitan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kan sampai berapa pun alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita ada Kak Wan, Azrul will be the next one. Amin. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Kak Wan. Kalau buat buku daripada awal sampai habis saya cerita pasal Kak Wan je. Terima kasih Kak Wan. Okey, next one kita ada Syafidah Hazlin Safi'i. Ni pun geng Maktab. Geng Maktab. Alhamdulillah. Beramai yang geng Maktab. Baguslah korang memang. Ini yang kita jumpa dekat Perak. Lepas tu kita bawa budak pergi pertandingan antarabangsa. Sains antarabangsa dekat Perak tu. Kluster dekat Taiping tu? Yes. Kalau ingat lagi lah muka dia. Ini yang kau tiru dia punya dokumentasi kluster tu Tak. Yang tiru tu Acap. Okey. Terima kasih Hazlin. Okey, nanti kita boleh panggil ni orang sana ni. Okey, seterusnya dia di Bentong. Sekolah kluster di Bentong. Sekolah kluster di Bentong. Okey. Seterusnya Ona lagi. Tak buat lagi dia. Ada lagi tu Ona. Aku risau. Kau dah tak jumpa dia, aku jumpa dia kan dia mengajukkan aku. Tu yang payah hati kan Ona ni. Selepas ini Asmadi terbitkan buku tentang guru pula. Nak baca cerita-cerita cikgu legend untuk inspirasi. Selalu dengar aja Madi cerita, keluar buku lagi satu. InsyaAllah. Doakan. Dia password ni dia suruh tulis buku tentang dia ni sebenarnya ni. Aku pun bagilah bagi bahan. Bagi materials. Kan keluar kan, takut kau pindah sekolah pula Ona kalau Madi keluar buku cerita lagi satu kan. Okey, seterusnya kita ada mana tadi, sekejap cari, banyak lagi ni dapat kita baca. Okey, seterusnya kita ada kawan buku Satu Bumi dapat membuka mata cikgu-cikgu dan juga ibu bapa, isi hati anak-anak, insya-Allah. Semoga itulah tujuannya. Itulah yang diharap. Betul. Banyak sangat rahsia hari ni disebarkan. Hai Allah. Biasalah YTP kalau member dah berjumpa macam ni kan. Memang terkeluarlah sikit-sikit tu. Tak banyak, sikit je. Yang mengganggu gugat kita tu kita simpan lah. Kita jangan nak simpan. Berapa nak kita nak cerita kat orang. 10 tahun bertepuk bertampar dengan diorang ni macam-macam ada. Macam-macam. Betul. Okay, seterusnya kawan habislah Encik Azrin. Adalah tu sikit-sikit. Hani, orang-orang Jaya Setia sangat beruntung sekarang kerana Cikgu Asmadi sangat dekat dengan mereka. Betul? Saya tak nak cakap. Tak juga. Dia cakap tak juga tu sebab kerja dia kat sana memancing je. Time PKP sibuk nak memancing. Bila tanya
Jaya Setia ni adalah satu pengalaman baru dengan cikgu-cikgu yang yelah kalau kita ikutkan dia pinggir bandar lah, tapi cikgu-cikgu dia sangat superb lah, luar biasa Betul. lah. Betul. Ada beberapa orang cikgu yang saya kira walaupun dah agak berusia tunggu masa nak pencen, tapi dia punya kerja tu mengalahkan cikgu baru. Betul. Itu yang memang itu kita duduk kat sana tu, kita nak gali apa rahsia dia sampai dia. Kita pun harap kita macam dia juga. Betul. Betul. Okay, seterusnya Mawadah Cikgu Asmadi, sila tulis buku untuk kanak-kanak pula. Ni ada ni Puan. Puan kena beli buku Satu Bumi ni. Memang Satu Bumi ni cerita dia tentang anak-anak, kanak-kanak. Jadi saya sarankan Puan beli. Nanti saya tinggalkan link dekat bawah ataupun boleh pergi ke Cikgu Asmadi punya FB. Ada dia disertakan bagaimana nak dapatkan buku ni. Puan beli, baca, insya-Allah memang cerita pasal anak-anak belajar daripada apa penulisan yang dibuat. Okey, seterusnya Kak Rozi teruja untuk membaca. Ni Kak Rozi ni teruja untuk membaca, dah beli ke belum ni saya tanya. Kak Rozi. Kak Rozi dah beli ke belum? Kalau belum, memang ada letak satu naskah percuma dekat bilik guru Bandar Anggerik. Carilah kalau jumpa. Dia sorok lah Kak Rozi, tak apalah. Tahulah. Nanti kita cari. Tadi rembat ke tak tahulah kan. Okey, tak apa Kak Rozi. Kita Kak Rozi, kawan-kawan ni kita kena support. Kita beli, Kak Rozi beli untuk kawan-kawan yang lain juga. Jangan beli untuk seorang je, beli untuk yang lain yang belum beli. Kita support lah Asmadi. Ini satu buku yang sangat baik. Okey Kak Rozi. Okey, seterusnya kita ada Hani kena letak buku ni kat PSS SKBA. Dah ada dah, dia dah letak dah. Nanti kita yang percuma tu kita letak kat atas Hani. Okey, seterusnya kita ada Kak Ros Kaizia, dia bagi gambar emoji. Kak Ros. Okey. Apa khabar Kak Ros Kaizia? Kak Ros, apa khabar Kak Ros? Sihat tu, alhamdulillah. Nampak dia pagi tadi. Itu datang pun ramainya tak sempat nak jumpa. Ya. Mungkin kena datang lagi sekali lah. Kena datang buat second trip. Okay, seterusnya Ju. Okay, penonton semua, untuk pengetahuan, Cikgu Juwariah ni, Ustazah Juwariah juga seorang penulis yang baik di Facebook. Boleh follow dia. Saya juga baca juga penulisan Ustazah Juwariah. Jadi boleh juga baca, follow dia dan baca penulisan Ustazah Juwariah. Dia ada banyak khazanah perumpamaan Arab yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Betul. Sihat lagi Kak Ju? Okey lama tak jumpa Sekarang di Kelantan. Di Kelantan dah balik. Seterusnya Muhammad Rafi, Satu Bumi. Ini salah seorang daripada Cikgu Jaya Setia. Okey, salam perkenalan Cikgu Rafi. Azrul, dia ada channel YouTube. Okey. Boleh follow ni. Sama. Nama sama channel YouTube dia. Okey. Nanti boleh tag. Okey, seterusnya kita ada Umu Yusof. Ni Yan. Yan pun lama juga. Kita sebenarnya ada cadang-cadang nak panggil Yan ni pun banyak juga. Sebenarnya benda yang kita boleh kongsi. Kena panggil Yan ni. Banyak benda kita boleh kongsi dengan Yan ni. Pemuda yang hebat. Betul. Cikgu Izan. Sangat bagus. Terima kasih Yan. Nanti saya kontak Okey. Seterusnya Kak Masita, lepas ni boleh buat book review untuk isi SPLKPM. Terbaik Kak Mas. Itu dia. Betul. Kita sebar luaskan apa yang baik, manfaat rakan-rakan kita, rakan seperjuangan, kita sebar luaskan. Isilah dalam SPLKPM tu. Okey. Sampai situ komen. Kita nak ada 2 soalan tapi soalannya tak ada dekat sini, dekat dalam phone. Okey. Dia ada dalam ni tapi dalam link yang lain. Tapi tak apa, nanti aku cari jap. Satu tu daripada Acap. Ada tag kau tadi, kejap. Cari balik. Soalan dia mana Acap. Okey, panjang sikit soalan ni. Baca Okey, memang nak minta Tuan Cikgu Asmadi huraikan. Leraikan satu persatu. Bukan satu persatu tapi harap menjadi cebis nipis supaya ramai antara kita dapat memahami jiwa dan rentetan sunyi anak-anak kecil ni. Agar rentetan sunyi ini tidak menjadi suatu permasalahan
yang besar bagi mereka. Jika ibu bapa mampu untuk memberikan segalanya dari segala bagai sudut kebendaan, tapi belayan dan sentuhan kekeluargaan tu macam tiada. Apa lagi yang anak mahu? Contoh soalan dia, apa lagi yang anak mahu? Apa lagi yang tak cukup? Kebanyakan kita senang sebut ayat macam tu, tapi kita lupa, kita lalai akan tanggungjawab kita. Ia bukan hanya dari lorong materialistik, tapi segala sudut. Lebih lagi, anak-anak kecil mereka perlukan perhatian dan belayan tangan, bukan belayan sekeping nota wang kertas, kebendaan lah. Mana mungkin nak tunggu intuisi belayan hadir sedangkan masing-masing sibuk mengejar kebendaan bagi mendapat gah, mendapat nama, mengejar jawatan, menjaga reputasi semesta alam. Okey, dan tanya sama Hud-Hud, lang mensilan kui mensikui, kerana dia yang terbangkan aku kemari, jangan nyanyi pula dah. Maka persoalan saya di sini, mengapa buku anekdot ini tak didatangkan dengan autograf si penulis yang berjiwa besar? Tapi dia punya yang awal tu ada kebenarannya di. Betul. Yang awal tu ada kebenarannya. Kita abaikan dulu soalan yang terakhir tu. Kita mungkin di boleh ulas sikit yang dia punya pendapat tu, pandangan dia tu yang awal tu. Itulah sebenarnya saya kira bukan saya seorang sahaja yang akan discover benda ni. Saya percaya rata-rata cikgu semua berhadapan dengan isu-isu yang anak-anak yang orang kata memberontak sebenarnya kerana kurang kasih sayang. Kalau dalam rumah dia tak boleh dapat kasih sayang, maka tak pelik satu hari nanti dia akan keluar dan mencari kasih sayang daripada orang luar. Orang lain. Dan itulah yang paling kita tak nak sebenarnya. Kadang-kadang kita bagi alasan kita sibuk. Kerap sangat kita bagi alasan tu. Tapi baru-baru ni Allah SWT uji kita. Allah SWT campak dekat kita ujian PKP, kita duduk terkurung dalam rumah beberapa bulan. Pada waktu tu kita tak sibuk. Kita dengan anak kita, dengan isteri kita dekat dalam rumah, satu rumah. Apa yang kita buat pada waktu itu? Nah, dekat situlah kita tengok, kita nilai sebenarnya adakah benar alasan kita sibuk tu betul-betul kerana kita sibuk, ataupun memang kita tu sendiri sudah hilang jiwa sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang ayah. Dan kalau seorang ibu ayah ni hilang jiwa, maksudnya dekat rumah dia jadi pentadbir. Dia jadi pentadbir rumah tangga. Bukan ibu bapa yang mendidik dan membesarkan anak-anak, tetapi lebih kepada orang yang mentadbir dan menguruskan rumah tangga, maka malanglah anak tu. Sama juga kalau dekat sekolah kan, kalau pentadbir dia hilang jiwa pendidik, dia hilang pentadbir yang hilang jiwa pendidik, dia jadi seorang pengurus sekolah, dia jadi orang yang mengurus sekolah semata-mata, sehingga kadang-kadang dia lupa bahawa cikgu-cikgu, murid-murid yang dalam sekolah itu adalah manusia-manusia yang perlu diraikan sebagai manusia, bukan sebagai pekerja. Itu musibah sebenarnya kepada anak-anak didik kita, baik di rumah maupun anak didik dan cikgu-cikgu di sekolah. Sebab itu jangan kita lupa, bila kita ibu bapa, bila kita cikgu, maka peranan kita yang utama adalah mendidik anak-anak. Jangan sesekali kita mengambil peranan Tuhan, mengambil peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita rasa kita gagal bila kita dah buat banyak benda, kita marah bila budak ni tak pandai, bila budak ni tak dapat. Itu seolah-olah kita dah ambil tugas Tuhan, peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam banyak keadaan, even Nabi pun Allah SWT cakap apa? Urusan kamu berdakwah. Yang akan menyampaikan hidayah itu aku, Allah SWT kan. So, sama juga kita dalam mendidik. Tugas kita mendidik. Yang memandaikan itu adalah Allah SWT. Jadi tahu kita punya border dekat mana. Begitu juga dengan mak ayah. Bila kita sebagai ibu bapa, kita kena sedar bahawa kita ini ibu bapa. Dan ibu bapa ada peranan. Jangan sesekali ibu bapa mengambil peranan Tuhan, meletakkan kalau kita buat macam tu nanti kita akan cepat kecewa. Sebab perangai anak ni macam-macam kan. Perangai anak-anak, perangai anak murid ni macam-macam. Dan bila kita nafikan, bila kita tak raikan lagi kemanusiaan yang ada dalam diri anak-anak kita,
anak didik kita, maka kita nak mengharapkan apa yang lahir daripada mereka? Kita nak Betul. harapkan kita lahirkan manusia ke? Tak mungkin lah, sebab kita pun tak asuh dia seperti seorang manusia. Maka mustahil kat situ akan lahirnya seorang manusia yang lain. Yang akan lahir mungkin robot-robot yang akan jadi tenaga-tenaga kerja kepada toki-toki besar. Industri, ya betul. Hilang Betul. dah, lari jauh daripada falsafah pendidikan negara, melahirkan insan yang seimbang. Tetapi Betul. lebih kepada menghasilkan tenaga-tenaga kerja untuk memenuhi industri kat luar sana. So rugilah kita. Kita membesarkan seorang anak, tetapi rupa-rupanya yang kita dapat adalah kuli kepada seorang gedung industri. Dia lupa dah sifat anak dia. Itulah yang berlaku pada kita hari ni kan. Betul. So Allah Alam, mungkin Allah SWT bagi bimbing kita taufik dan hidayah pada kita supaya hati-hati kita ni sentiasa dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang kita kepada anak-anak kita, dan dijauhkan daripada perasaan benci, meluat, marah dan sebagainya. Terima kasih Cap. Hang punya soalan tu pun takut dengar. Okey. Apa ni kan, dia bagi apa? Awalannya tu memang sangat terkesan sebenarnya. Dan untuk soalan dia tu, soalan akhir tu ampun, banyak-banyak penulis amatur memang macam ni. Ya, kita maafkanlah sebab first book kan, mungkin buku yang kedua nanti insya-Allah tak akan berlaku lagi. Dia akan sign terus dalam buku tu, stamp terus dalam buku tu, dia punya sign. So tak payah dia nak datang untuk macam semalam dia datang untuk sign kan buku-buku ni kan, sebab ada ramai yang menyampaikan rasa kecewa tak ada tanda tangan penulis dalam tu kan, author buku tu. Jadi insya-Allah tak apa, kita akan perbaiki, doakan Cikgu Asmadi akan diberi kita panggil sebagai satu benda untuk memperbaiki diri untuk tulisan-tulisan yang akan datang. Okey. Soalan yang kedua. Pun dalam ni juga kita dah bincang, tapi kita bacakanlah sedikit. Mungkin ini adalah luahan daripada seorang ibu lah agaknya kan, tentang dilema pada masa kini. Mengikut katanya, dia kata mungkin cikgu boleh bincang atau ulaskan dilema ibu bapa yang ada anaknya digelar seperti perkataan-perkataan yang tidak berapa enak didengar oleh manusia lah, seperti bodoh, mungkin malas kan. Ada guru-guru yang menggunakan perkataan ini dalam kelas dan dia memberi kesan kepada anak tersebut. Jadi dia cakap kelihatan macam menyusahkan guru di sekolah. Dia mungkin nak berbalik pada mungkin anak-anak ni, bagi dia mungkin menyusahkan guru di sekolah pula, tapi sampai disindir untuk ditukarkan anak itu ke sekolah lain. Cuma mungkin dia kata dia tidak selesa lah ada isu begini. Jadi gelaran, macam kita dah sentuh tadi sebenarnya, tapi mungkin boleh diulang semula. Gelaran, sebutan, ucapan yang kita keluarkan kepada anak-anak ni, yang tak baik yang digunakan. Yang tak baik yang digunakan tu. Jadi macam mana sebenarnya anak murid yang dianggap menyusahkan guru-guru. Ya, betul. Sebagai peringatan lah kepada diri saya sendiri, seorang guru. Betul. Dan berlindung daripada Allah SWT, daripada kata-kata yang tak dapat ditunaikan. Orang kata moga Allah pelihara lah daripada kata-kata sendiri kan. Tapi realitinya macam tu lah. Kita dengan budak-budak ni, kalau kita rasa budak-budak tu menyusahkan cikgu, kita pertama sekali kita kena ingat sorry terpaksa cakap, saya harap jadi renungan dan muhasabah kita bersama. Dijulangnya seorang guru ataupun dipujinya seorang guru ataupun disanjungnya seorang guru itu bukan kerana titlenya cikgu tu. Disanjungnya seorang guru tu kerana pengorbanan dia, kerana susah payah yang ditanggung demi anak-anak, kerana calar-calar hati dia, kerana sakit-sakit hati, marah yang ditelan sebab kata-kata anak-anak, kerana sakit pening yang ditanggung kerana memikirkan anak-anak, kerana serba-serbi kesusahan yang ditanggung untuk anak-anak, maka sebab itulah guru tu disanjung. Bahkan Allah SWT meletakkan
satu kedudukan yang mulia kerana faham nature pendidikan ini memang tak mudah, sebab seorang guru tu akan bertemu dengan sekian banyak anak-anak murid yang memang akan sentiasa menyusahkan dia. Dan pesan saya pada cikgu-cikgu, telanlah kesusahan tersebut. Bayangkan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang yang bernama guru. Bahkan dalam perjalanan kita sehari-hari ke sekolah tu, setiap makhluk yang ada di langit dan bumi ni bertasbih untuk kita. Seorang guru, untungnya menjadi guru. Tetapi itulah, bukan kerana title kita guru, tapi kerana pengorbanan kita, kerana apa yang kita buat untuk anak didik kita. Dan kepada para ibu bapa yang berhadapan dengan masalah ini, saya mengharapkan agar macam mana nak kata lagi lah, tapi itulah realiti seorang manusia yang terpaksa berhadapan dengan detik-detik ataupun keadaan-keadaan yang sukar. Dalam bilik darjah sebenarnya bukanlah keadaan yang aman, bahagia, yang selalu yang digambarkan oleh di luar sana kan. Betul. Dalam bilik darjah sebenarnya ada banyak kerungsingan, ada banyak kesusahan, ada banyak tekanan, ada banyak perkara-perkara yang boleh memberikan kesan yang negatif kepada seorang guru. Bukan kita nak banding-bandingkan dengan profession-profession lain. Setiap profession itu ada cabaran dan ada kesukarannya masing-masing. Betul. Saya sebagai seorang guru, saya pun tak boleh fikir, saya pun tak boleh bayang macam mana, tak boleh nak terima rasa macam mana sabarnya seorang jururawat berada dalam hospital, dalam ward, berhadapan dengan orang sakit, buat kerja macam-macam untuk orang sakit, kena marah dan sebagainya kan. Betul. Dan saya sebagai seorang guru, saya sendiri pun tak boleh nak terima macam mana mencabarnya seorang orang yang kita tengok kadang-kadang kerja biasa-biasa, tukang kebun dan sebagainya kan. Kita pun tak tahu apa cabaran-cabaran, kesusahan yang mereka hadapi. So saya minta kepada para ibu bapa juga, terimalah guru itu. Dalam masa yang sama, carilah cara yang terbaik bagaimana untuk menegur, berbincanglah dengan baik, sebab tidak akan berlaku pendidikan yang diberkati ataupun yang berjaya kalau tidak ada kerjasama yang baik antara ibu bapa dan guru. Betul. Seteruk mana pun ibu bapa, guru kena pandai urus, guru kena ada seni untuk mengurus. Seteruk mana pun guru, ibu bapa juga begitu. Kena ada seni, kena ada caranya, kena ada kaedahnya untuk diurus. Jadi berbincanglah dalam rangka mencari kebaikan untuk anak didik. Sebab kita, bila seorang guru berbincang dengan seorang ibu bapa, kita bukan bincang soal kita, tapi kita bincang pasal anak didik kita, anak para ibu bapa. Itu yang kita bincangkan sebenarnya. Jadi selagi mana kita berfikir atas kerangka itu, maka kita akan terima kelemahan ibu bapa, ibu bapa akan terima kelemahan guru. Dalam masa yang sama, kekuatan guru menjadi pelengkap kepada kelemahan ibu bapa, kekuatan ibu bapa menjadi pelengkap kepada kelemahan para guru. Saling melengkapi. Yang saling melengkapi antara satu sama lain, dan inilah yang akan jadi tulang belakang pendidikan dalam negara kita. Kekuatan antara ibu bapa dan juga kekuatan guru digabungkan menjadi satu untuk anak-anak yang kita didik itu. So mudah-mudahan mungkin itu sekadar orang kata muhasabah kita bersama, dan kita ambil lah yang mana bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Betul. Sebenarnya saling melengkapi itu penting, tapi yang menjadi isunya ataupun yang challengingnya ialah kita nak menembusi blok ataupun sempadan antara guru dengan parents tu. Tak ramai sebenarnya guru parents di luar sana yang mempunyai persepsi di mana mungkin bagi dia akan fikir seperti tak naklah menyusahkan guru, nak jumpa, nak berbincang apa. Tapi sebenarnya kebanyakan guru yang dikenali, terutamanya di SK Bandar Anggerik, mereka sentiasa bersedia menerima, mendengar dan menasihati, bekerjasama untuk mendapat manfaat sama-sama, terutamanya untuk anak-anak murid dan anak-anak parents kita lah yang dekat luar sana. Itu sebenarnya yang orang tak berapa nampak. Sebab kita macam
kita sendiri mengenali ada guru yang sampai ke tengah malam masih lagi berhubung dengan ibu bapa, menerima panggilan, menerima mesej. Itu sahaja satu petanda menunjukkan guru sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan parents agar sama-sama mendapat manfaat dan kebaikan. Okey, kita ada satu soalan tapi ada satu komen last ni daripada Kak Astura. Tahniah Madi, semoga menjadi penulis yang hebat. Amin, insya-Allah Kak Astura. Okey, orang kuat guru yang hebat. Ya, betul. Ni lagi seorang guru yang hebat. Mungkin boleh dipanggil juga untuk bagi tips-tips. Betul. Dan soalan terakhir ni sebelum kita tutup, dari Puan Zuraini Zulkapli, apakah kekuatan buku Satu Bumi yang boleh diceritakan atau di-sharekan? Kita dah banyak share tadi. Mungkin ada satu yang belum disebut, kekuatan buku Satu Bumi yang boleh kita kongsikan. Semuanya adalah kisah benar. Dengar tu. Betul? Betul? Semua ada maksudnya semuanya itu berlaku. Memang betul-betul terjadi. Betul. Pada anak-anak kita. Yeah. Dan kisah itu kita kongsikan sama-sama supaya kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah. Betul. Kalau boleh dikatakan itu kekuatan lah. Kalau boleh dikatakan. Sebab saya menerima hakikat bahawa buku sulung saya ini hadir dengan 1001 kelemahan. Sebab ini first saya punya buku yang ni kan. Dan saya terima dia kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian ada sebarang komen penambahbaikan untuk tulisan-tulisan saya pada masa akan datang. Saya ambil maklum perkara itu. Even waktu saya tulis buku Satu Bumi ni, saya ada bagi kepada beberapa orang untuk saya dapatkan feedback, untuk saya baiki. Jadi daripada feedback dia orang, asalnya buku tu akhirul kalam dia tu tak ada, penutup dia tu tak ada. Tapi ada sebab ada seorang pembaca ni dia baca draft, dia bagi tahu akak baca buku ni straight 2 jam, tiba-tiba buku ni macam dia tinggalkan akak terawang-awang macam tu je. Okey. Dia kata macam habis. Macam tu. Okey, mungkin dia kena tulis penutup sikit supaya dia ada soft landing untuk pembaca. Sebab kalau tidak nanti pembaca akan tinggal dekat situ dalam keadaan yang bercampur bau dengan kisah dalam buku tu. So daratkan kembali bumi supaya mereka boleh ambil manfaat yang lebih besar lagi. Okay, menarik. Itulah penutup dia tu. Betul menarik. Terima kasih Di, tapi sebelum tu saya nak bacakan sedikit, sebenarnya dalam buku ni ada 2 komentar daripada pembaca. Jadi saya nak bacakan sedikit komentarnya. Yang pertama ni daripada Cikgu Nick Zarina, rakan seperjuangan kita lah di SK Bandar Anggerik. Jadi apa yang dituliskan, ternyata ia bukan karya yang biasa-biasa, terasa sangat dekat di hati. Setiap catatan mengundang 1001 perasaan ingin tahu, sayu, gembira dan yang paling terkesan adalah betapa catatan-catatan tersebut membuatkan kita bermuhasabah dengan diri. Subhanallah, perkongsian beliau menyedarkan kita bahawa bukan sahaja anak-anak kecil ini yang sedang dididik, tetapi kita sebagai orang dewasa secara tidak langsung sedang dididik oleh Yang Maha Bijaksana melalui mereka, anak-anak kita, murid-murid kita. Allahu Akbar. Itu adalah komentar daripada Cikgu Nick Zarina. Dan yang kedua daripada Dr. Rozanizam Zakaria, pakar psikiatrik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuantan, kampus di Kuantan. Satu Bumi bukan sekadar kisah tentang budak darjah 1 dan bukan juga cerita cikgu biasa-biasa. Ia sebenarnya adalah himpunan pengalaman yang diwarnai dengan refleksi yang syarat dengan pengajaran. Garapan Cikgu Asmadi telah mengangkat peristiwa kecil kepada pengalaman besar yang membina jiwa. Kehidupan yang dilalui oleh kanak-kanak bukan sekadar drive-thru yang singkat dalam hidup mereka. Hakikatnya setiap saat berpotensi menjadi penentu kepada corak kehidupan mereka pada masa akan datang. Buku ini sememangnya antara sumber yang baik untuk ibu bapa gunakan sebagai refleksi bagi memahami perkembangan psikologi anak-anak. Dr. Rozanizam Zakaria. Jadi memang saya sangat-sangat rekomenkan buku ini, Satu Bumi ini kepada rakan-rakan guru
dan juga ibu bapa. Kalau ada anak-anak yang baca yang mungkin dah mencapai tahap pembacaan yang agak matang pun boleh juga hadiahkan kepada anak-anak. Jadi untuk dapatkan buku ni, ni time nak promo lah ni. Sebab ini tujuannya, sambil-sambil kita mendapat manfaat ni, kita bantu rakan penulis kita yang baru iaitu Cikgu Asmadi Samad dengan membeli, sekiranya berminat untuk membeli buku Satu Bumi ini yang berharga RM25 untuk Semenanjung Malaysia dan RM28 untuk Sabah dan Sarawak. Nanti saya akan tinggalkan link dekat bahagian komen. Boleh baca di situ untuk dapatkan maklumat bagaimana untuk dapatkan buku ini, ataupun terus berhubung dengan Cikgu Asmadi Samad. Nanti saya akan tinggalkan nombor telefon dia sekali kat. Boleh Adi tinggal nombor telefon semua? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tinggalkan nombor telefon ataupun di page Facebook dia Cikgu Asmadi Samad, nak Facebook Messenger ke pun boleh dengan dia. InsyaAllah sampai beserta dengan autograf. Kalau nak gambar Cikgu Asmadi Samad yang terkini, kena minta personal. Okay, pun boleh juga. Untuk promosi sekarang ni, dapatkan buku Satu Bumi ini dengan harga RM25. Okay. Kita punya bahagian sale dengan murah hati dengan murah hati dia bagi lagi satu buku percuma. Okay. Kerangka apa? Yang akan diberikan secara percuma sekiranya anda membeli buku Satu Bumi. Ini maknanya tak ada tempoh masa dah ni. Untuk dapat buku percuma ni. Lagi buku ni ada lah. Ada berapa unit? Tinggal. Naskah ada berapa? Ada lagi boleh. Okey, maknanya beli buku Satu Bumi dapat satu lagi buku percuma yang bertajuk Kerangka. Jadi cepat dapatkan terus. Sebab buku Satu Bumi ni pun kita tak terbit banyak. Untuk permulaan ni terbit dalam 500 macam tu je. Okey. Boleh segera dapatkan lah kalau betul. Saya ada juga free gift tadi. Betul. Jadi saya memang urge rakan-rakan kat luar sana, ibu bapa yang nak dapatkan buku ni, cepat-cepat hubungi saya. Saya bukan ejen dropship, tapi saya boleh tolong sampaikan lah. Tapi saya memang sangat-sangat sarankan untuk beli buku ni lah untuk pembacaan dan juga mengenali hati budi seorang guru anak-anak kita. Okay, jadi boleh dapatkan dengan segera. Okay, baiklah. Terima kasih banyak Di kerana bersama dengan kita hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Ini pun sebenarnya cut short ni, tapi macam tadi nak bagi soalan banyak-banyak lagi sebenarnya. Ada lagi soalan tapi kasih Adil aku. Cukup lah mungkin. Nanti Di, kalau aku nak panggil lagi nanti, insyaAllah nanti aku contact lah untuk boleh. yang lain sebab tajuk banyak nak buat, cuma nak cari orang tu. Kadang-kadang tu masing-masing sibuk kan, masing-masing kita banyak benda sebenarnya nak cari tentang isu pendidikan ni sebenarnya. Ramai yang kat sana luar nak tahu. Tapi kita cuba mana yang termampu. Okay, jadi sekali lagi Di, terima kasih banyak-banyak. Dapatkan buku Satu Bumi di pasaran sekarang. Kalau selain daripada ni, ada di kedai buku ke Di? Tak ada, sekarang kita jual online je. Jual online je? Okay. Jual online saja. Jangan nak pergi 7-Eleven ke, pergi ke Minus ke, memang tak ada. Kena direct contact dengan Cikgu Asmadi Samad. Okay, jadi dapatkan dengan segera. 25 Semenanjung, RM28 Sabah dan Sarawak. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua kepada penonton. Kita jumpa insyaAllah minggu depan seperti biasa. Nanti saya akan upkan poster yang berikutnya. Minggu depan kita tengoklah hari apa. Kita kadang-kadang kita ni buat berdasarkan kepada ke lapangan panel juga sebenarnya. Kita tak boleh nak paksa-paksa. Kalau dia rasa nak buat, nak berkongsi, kita buat. Jadi terima kasih banyak Di. Semoga segala urusan dipermudah. Kirim salam semua dengan warga Bestari Jaya, dengan warga sekolah semua. Sampaikan salam semua. SK Jaya setia sampaikan salam. Okey, terima kasih banyak. Nanti kalau nak datang bagi tahu lah. Alright. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey.